Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke program Connecting Dots Learning hari ini. Okey, macam biasa program Connecting Dots Learning hari ini kita akan mulakan dengan sesi daripada Dr. Mahendra Singh. Okey, kita akan dengarkan sedikit rakaman daripada beliau. Selamat petang dan selamat sejahtera semua. Kita bertemu kembali kepada dalam sesi CDL Snippets Reflect On pada hari Jumaat ini. Tajuk kita pada hari ini ialah Sense of Urgency. Dalam banyak-banyak perkara yang kita lakukan, kita selalu terfikir kadang-kala bahawa adakah perkara ini perlu dibuat dengan segera dan perkara itu penting dan sebagainya. Kadang-kala perkara yang segera mungkin tertinggal dan kita sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Mempunyai sense of urgency ini adalah sangat penting untuk sesebuah organisasi. Maupun itu organisasi seperti sekolah, PPD, JPN, kementerian, maupun dalam organisasi yang berbeza seperti organisasi perniagaan. So dalam memahami the sense of urgency ini, ada banyak huraian yang berbeza. Tapi huraian yang tetap atau yang membawa makna terpulang kepada konteksnya. Konteks bilakah satu perkara itu menjadi segera, urgent. Dalam satu-satu perkara, umpamanya kalau dalam konteks perniagaan, kita terpaksa kalau ada kita nak hantar barangan dan sebagainya, kita terpaksa buat dengan segera, prompt dan cepat buat keputusan dan dihantar tanpa kelewatan. Individu yang memohon sesuatu mengharapkan sense of urgency itu. Sekarang ini kita tahu umpamanya kalau dari hospital, ubat dihantar secara pos. Dan kalau kita janji kita nak hantar dalam sehari itu, kita harus pastikan ubat itu sampai kepada pesakit. So, sense of urgency dalam keadaan itu sangat penting. Kalau kita dalam situasi sekolah, kita nak hantar sesuatu laporan dan laporan itu penting untuk buat sesuatu keputusan, maka kita mesti pastikan bahawa kita boleh memenuhi tarikh yang diperlukan, tarikh yang ditetapkan. Bila kita ada sense of urgency ini, kita akan sentiasa rasa kita ada minda yang positif. Dan kita terpanggil untuk nak pastikan tugas itu dijalankan dengan cara yang teratur. Internally derived sense of direction kita akan pastikan. Kan kalau kita dapat memenuhi sense of urgency ini, kita rasa selesa. Kita tak mau supaya someday atau kita buat later, nanti kemudian kita buat. Sepatutnya yang boleh dibuat itu biar kita buat today and now. Kalau nak hantar surat dan sebagainya. Semasa saya bertugas, saya selalu beritahu kepada pegawai. Kalau mesyuarat itu besok, jangan petang ni baru surat nak keluar. Itu dah terlalu lewat. Maka sense of urgency itu tak kena. Dan pengarah yang sign di bawah sana, orang yang menerima akan tertanya. Pegawai saya bagi tahu pada saya, oh, doktor kami dah telefon. Ya, anda telefon. Tapi surat ini yang akan kita fax dan sebagainya akan dibaca oleh pemimpin sebelah sana dan dia lihat, oh, besok mesyuarat, hari ini baru hantar surat. Tak mempamerkan sense of urgency. Sense of urgency maksudnya surat itu patut dihantar seminggu lepas. Bukan kerana mesyuarat besok, hari ini baru nak hantar. Kerana apa? Pihak yang ketiga tu perlu buat persediaan untuk nak hadir mesyuarat. Dan sebagainya, apa jua. The sense of urgency itu, bila mesyuarat dah putuskan 2 minggu lepas bahawa kursus ini akan diadakan umpamanya pada sekian tarikh, dan mesti ada sense of urgency untuk terus selepas keputusan dibuat, untuk ambil tindakan yang berikutnya. So dalam time management table ya, kita selalu tanya, kalau penting, important,
Not urgent, kita boleh letakkan tarikh kemudian. Tetapi kalau penting, important dan urgent, do it now. Especially bila ada krisis. Kalau bila pandemik dulu kita nak keluarkan sesuatu SOP, maka itu kena dibuat dengan cepat. Penting dan harus dibuat dengan segera. Kalau tak penting, tidak urgent, kita boleh simpan dahulu, kemudiannya bila ada masa, kita boleh ambil tindakan. Dan kalau penting, perkara itu tak penting, tetapi segera harus dibuat, mungkin kita minta, kita sibuk, tak sempat nak buat, kita boleh agihkan tugas itu kepada pihak lain dalam organisasi kita. Tetapi masih lagi dibuat kerana perkara itu adalah segera dan tindakan sudah diambil. Kita dah telefon, kita dah hantar surat, kita dah fax dan sebagainya. So, harus kita semua dalam organisasi perlu fikirkan perkara. Jangan kita buat sambil level saja atau melewat-lewatkan apa jua tindakan yang perlu diambil. Hanya bila ketua kita tanya, baru kita mengejar-gejar, kejar dan ambil 2 helai kertas dan sibuk dalam pejabat untuk menunjukkan kita ni sibuk. Itu adalah kesibukan yang dibuat-buat. Kalau kita mengambil tindakan, bila perkara itu sudah diputuskan, ambil tindakan seterusnya. Bila dah dapat arahan, kita ambil tindakan seterusnya. Dan kalau kita terpaksa tunggu selepas waktu kerja pun untuk habiskan kerja itu, buat sebegitu. Tidak perlu disuruh, oh tugas saya 8 hingga 5, sekarang dah pukul 5. Tapi tugas itu penting. Tugas itu perlu dibuat dengan segera. Kekal, tunggu dan habiskan kalau boleh. Kecuali kalau kadang-kadang kita ada urusan keluarga dan sebagainya, maka masih lagi kena cari penyelesaian. So, kadang-kadang kita harus cari bagaimana kita nak adakan semangat kesegeran ini dalam warga yang ada dalam organisasi. So, kita kena buat budaya, kita harus wujudkan budaya bila suatu tindakan itu boleh diambil dengan segera, dia akan ambil tindakan itu dengan segera. So, kalau kita tak ada budaya itu, mungkin individu itu kadang-kadang tidak akan pun ambil tindakan. Dan dia akan mungkin amalkan complacency. Itu dah biasa, tak apalah. Kemudian, later. So, complacency ni dia kata adalah enemy of progress. Artinya sentiasa kita akan melewat-lewatkan tindakan yang kita boleh ambil dalam organisasi kita. Dan bila kita tidak ada budaya tindakan segera ni, perkara-perkara yang penting pun akan kita abaikan. Kemudiannya bila jadi isu, baru kita kejar. Saya dalam urusan bila saya minitkan surat-surat yang diterima dan saya mau tindakan diambil, saya akan minta juga kadang-kala supaya besok pagi jumpa saya sekian masa sebab saya nak tindakan segera. Kalau kita minitkan, kadang-kala ada juga individu yang akan simpan saja surat itu. Dan bila jadi perkara itu timbul semula, oh ya, dia buat macam orang kata ignorance. Dia buat macam tak tahu. Dan yang baiknya, segala surat yang keluar daripada pejabat ketua, ada rekod dia dan ada rekod surat itu diminitkan kepada siapa. Perkara itu ada rekod di situ dan kadang-kala kita letakkan pegawai untuk ambil tindakan susulan. Ini laporan yang diminta dan perlu dihantar hari Khamis. Hari Rabu, pegawai akan beritahu balik pada saya bahawa laporan itu sudah dihantar atau belum dihantar. So, kita terpaksa adakan langkah-langkah sebegini. So, tuan-tuan dan puan-puan,
kajian menunjukkan 16% ya dalam organisasi kadang-kala dia macam floating lah, disengage. Dia datang, dia pancing dan sebagainya, tapi ada tugas-tugas yang perlu dijalankan, tidak dijalankan. Kita boleh mempunyai sistem, proses, langkah, apa yang perlu diambil dan sebagainya, tapi kalau tidak ada tindakan, sistem itu tidak akan maju. Kita tidak akan mempunyai sistem yang boleh kaji dan membuat tindakan, rangka tindakan yang boleh membawa kesan yang baik terhadap organisasi. Menunjukkan organisasi kita adalah sebuah organisasi yang cekap. So, staff kita sentiasa kena rapat, engage employees ni kena tahu apa tindakan-tindakan yang adalah tindakan yang penting dan segera. Dan kita boleh gunakan motivasi. Kalau dalam perniagaan, dia gunakan, make sure their staff are motivated to act dengan segera. Jangan terima status quo. Oh, tak apa, biasa selalu lewat seminggu, dia orang terima juga. Ada orang apa yang lazim sudah walaupun tidak betul. So selalu kena check, apa yang lazim ini tak semestinya betul. Kalau dia satu langkah yang tidak betul, maka kena ada pembetulan. So, kalau ada ibu bapa yang datang komplain, ambil tindakan untuk menunjukkan pihak sekolah, pihak PPD, kita mengambil, kita rasa komplain itu adalah penting. Apa jua projek yang kita nak mulakan dan telah dibincang, kita harus ada buy-in daripada staf kita. Dan mereka akan rasa terpanggil untuk memastikan projek itu dapat disiapkan dalam masa yang kita tentukan. Apa jua projek, di sekolah kita ada macam-macam aktiviti, di PPD kita ada macam-macam aktiviti. Dan kita boleh nilai ya, sejauh mana sense of urgency ini membawa outcome yang kita hasratkan. Kita boleh gunakan langkah SMART, specific, measurable, dan observable, dan dalam masa yang kita tetapkan. Dan kita, kalau kita rasa bahawa individu sudah hilang semangat tentang sense of urgency ini, kita harus pastikan bahawa kita adakan some form of teamwork dan team building untuk memastikan setiap individu dalam organisasi kita memahami the sense of urgency itu. So, dalam sense of urgency, kita selalu call to action ni untuk tindakan selanjutnya. Itu harus berlaku. Kalau dalam keadaan perniagaan, kalau kita lihat sekarang penjual kondominium, begitu banyak agensi yang menjual kondominium. Cara mereka nak tarik, mereka buat jadual. Bila anda nak datang melawat kondominium kita ni, atau show house, atau show apartment dan sebagainya. So kalau call to action ni mesti ada tindakan yang konkret yang kita harapkan. Kalau kita tidak ada call to action, maka kita mungkin akan, apa yang urgent itu pun akan jadi lewat. Kita selalu lihat, kita pergi ke hospital, bagi pesakit, dia perlu kesegeraan dalam tindakan. Supaya apa? Supaya kita boleh menyelesaikan anxiety individu itu. So, saya suka ungkapan atau yang dipaparkan ni, when you love people, you give them a priority. You have a sense of urgency about their pain. Bagi doktor, sebab dia melihat ramai pasien, bagi dia dah jadi kebiasaan. Tapi bagi orang yang mungkin sakit, dia atau ada masalah, apa jua masalah, kalau ibu bapa di rumah ada masalah, dan kita harus faham. Sebagai guru, kita tak boleh anggap bahawa semua adalah sama. Setiap keadaan rumah adalah berbeza ya bagi pelajar-pelajar kita. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa bahawa sense of urgency ini penting. Walaupun kita ada masa, kadang-kadang diberi 3 minggu, tapi kita kena lihat, kalau kita habiskan, kita ada masa sekarang, kita amalkan sense of urgency, kita habiskan. Jangan kita letak kemudian, walaupun kita ada masa. Kerana akan datang kerja-kerja tugas-tugas lain. So tuan-tuan dan puan-puan, saya akhiri dengan ungkapan yang saya selalu bacakan, buku adalah beban latihan untuk minda,
books are the training weights of the mind. So kita sama-sama dapat ilmu daripada pelbagai sumber maupun daripada makalah, majalah, daripada internet dan sebagainya. Ilmu itu adalah penting untuk perkembangan profesional dan perkembangan minda kita. Itu saja daripada saya pada petang. Okey, sekian. Terima kasih daripada Datuk Dr. Mahendra Singh dengan tajuk dia Sense of Urgency. Sense of Urgency ni memang penting untuk semua orang, termasuklah diri saya. Okey, kalau saya akan senaraikan segala program ataupun projek ataupun kerja, kemudian akan kita tuliskanlah tarikh-tarikh yang deadline yang diperlukan, yang kita akan buatkan dia lebih awal. Okey, macam Dr. Mahendra Singh katakan tadi, dia kita kena buat sesuatu tu semuanya jadikan dia budaya dengan minda yang positif. Okey, kena juga dengan tajuk kita hari ini. Okey, tajuk dia dibawakan oleh Cikgu Nur Azalina sebentar lagi. Tapi sebelum tu, okey, buat semua yang baru hadir, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama program Connecting Dots Learning kita pada hari ini. Jadi saya bacakan sedikit, kita ulang lagi sekali apakah objektif program ini, iaitu untuk berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetisi guru, meningkatkan keupayaan dan membina jalinan dan jaringan berterusan. Jadi cikgu-cikgu semua peserta yang hari ini kena sentiasa ingat, kena save the date setiap hari Jumaat jam 3 petang. Tapi kita akan mula jam 2.45 ataupun 2.50 macam tu. Kita akan mulakan dengan sesi dengan Datuk Dr. Mahendra Singh. Peserta juga boleh mendaftar sebagai pelanggan ataupun ahli CDL, dan pendaftaran adalah percuma supaya anda semua tak akan terlepas dengan program-program kita setiap hari Jumaat. Dan peserta akan mendapat jemputan melalui email yang didaftar. Okey. Macam biasa, perkongsian berlangsung setiap hari Jumaat selama 1,5 jam, pukul 3 hingga 4.30 petang, dan perkongsian adalah secara hands-on. Sijil juga akan disediakan menerusi pautan yang akan diberikan pada sesi akhir. Okey, dan jangan lupa hashtag kita, tagline program ini adalah Cikgu Bantu Cikgu. Jadi jom kita teruskan dengan program kita hari ini yang dibawakan kepada anda daripada Cikgu Nur Azalina binti Abdul Razak dari SMK Sri Mahkota Melaka. Jom jadi positif. Okey, beliau mengajar mata pelajaran reka cipta dan reka bentuk dan teknologi, ijazah sarjana muda kejuruteraan elektronik. Okey, engineer ni di PLI kejuruteraan elektrik dan elektronik. Selamat berkenalan semua, Cikgu Azhar kata. Jadi sebelum kita saya serahkanlah kepada Cikgu Azhar kita. Hai Cikgu Azhar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua guru, siapa sajalah, saya anggap semuanya gurulah di sini. Kalau ada pegawai ataupun pengetua, guru besar ataupun pensyarah, sahabat-sahabat saya yang di luar sana, terima kasih kerana join CDL petang ini. Seperti yang sedia maklum ataupun yang baru saja mendengar, sebenarnya CDL ni memang berlakunya 3 hingga 4.30 petang setiap hari Jumaat. Sentiasa ada tajuk-tajuk yang menarik lah. Jadi cikgu boleh tunggu ataupun cikgu mengikuti, ikutlah masa yang cikgu free tu, cikgu boleh join. Okey, untuk hari ini cikgu, dia punya perkongsian berbeza sedikit daripada yang selalu kita share petang-petang. Hari ini saya membawa tajuk yang agak santai, tidaklah bersifat kepada PDP sangat pun, tetapi dia penting dalam kehidupan kita sebagai seorang insan. Tak kisahlah kita bekerja sebagai apa pun cikgu. Jadi sikap dan juga attitude, behavior kita sendiri dapat mengubah atau mampu mengubah kejayaan kita pada masa hadapan. Cara kita berfikir, itu yang kita kena betulkan sebenarnya. Sebenarnya diri kita dah bagus dah. Kadang-kadang cara kita berfikir itu membawa kita kepada sesuatu yang tidak baik lah. Jadi mungkinlah bukan kata yang join hari ni semuanya negatif, nak kena jadi positif lah kan, semua yang negatif.
Saya ni negatif, sebab tu saya nak join program petani, sebab nak jadi positif. Tidak cikgu, sebenarnya kadang-kadang kita positif tetapi ada kalanya kita negatif. Kan? Positif kita tu tidak konsisten. Ada juga yang kita jadi terlampau positif sehingga kita tak ada empati kat dalam diri kita. So apa benda tu yang saya nak share dengan cikgu pada hari ini. Okey, sambil-sambil tu cikgu di akhir nanti saya nak ingatkan sekali lagi, cikgu akan dapat sijil dan juga pendaftaran lah. Dan cikgu bolehlah masukkan sijil itu di dalam SPL KPM cikgu. Lepas tu cikgu key in dan cikgu serahkan sijil cikgu tu kepada SU Ladap di sekolah cikgu. Alang kita dah berwebinar tu. Okey, saya adalah seorang guru RBT dan juga reka cipta cikgu. Saya bukan seorang kaunselor. Jangan kata saya seorang kaunselor, saya tidak seorang kaunselor. Saya cikgu bengkel saja di sekolah. Dan kalau tengokkan degree saya itu adalah degree sarjana muda kejuruteraan elektronik, sebut elektronik industri, majornya di UTM. Saya di Melaka lah. Saya memang orang Melaka dan bekerja di Melaka, belajar di Melaka, sekolah pun di Melaka. Jadi saya berani cuba untuk membawa tajuk ini supaya kita dapat kongsi sama-sama cikgu pengalaman kita, kenangan kita, apa peristiwa yang berlaku kehadap diri kita. So kita share sama-sama petani, kita santai-santai sahaja supaya kita dapat sesuatu yang memberikan manfaat. Okey, ini adalah apa yang kita akan belajar pada hari ini cikgu. Belajar gitu kan. Yang kita akan dapatlah sesuatu untuk hari ini. Ada 6 sahaja, iaitu sekarang saya akan berikan cikgu sesi energizer sedikit. Lepas tu cikgu saya akan terangkan sedikit apa itu imposter syndrome. Okey, apa yang berlaku sindrom tu ada tak kat dalam diri kita ataupun ada tak kat dalam diri kawan-kawan kita. Sebenarnya kat kawan kita mungkin kita tak nampak cikgu. Imposter syndrome ni selalunya diri kita sendiri yang akan tahu kita mengalami imposter ataupun tidak. Tapi ia bukanlah satu penyakit mental lah cikgu. Dia adalah satu perasaan yang boleh dikawal. Kita tambah baik. Okey, yang ketiga saya akan terangkanlah bagaimana ciri-ciri seorang yang positif. Adakah cikgu seorang yang begitu-begitu positif? Dan juga kalau terlampau positif, apa yang terjadi pada cikgu? Dan kita akan kenal satu lagi terms, iaitu positivity toxic. Apa itu positivity toxic? Nanti saya akan terangkan cikgu. Selama ni kita dengar positif tu bagus je kan, baik je kan. Tak pernah pula positif tu jadi toksik kan. Apa benda tu? Nanti saya akan terangkan. Lepas tu kita akan buat sedikit rumusan apa yang kita dapat belajar daripada pukul 3 tadi sampai pukul 4.30. Dan juga sesi yang paling best sekali adalah sesi bergambar kenang-kenangan kita berwebinar hari ni kan, ber-CDL petang ni. Okay. So, sebelum kita mulakan, tadi yang pertama adalah energizer. Okey, energizer ini adalah saya hanya ingin tahu sahaja. Cikgu boleh scan dekat paparan tu. Saya nak tahu cikgu daripada sekolah di negeri mana. Itu saja yang sebenarnya saya nak tahu. Saya nak tengok hari ini ada berapa orang yang dah masuk sebenarnya. Cikgu daripada negeri mana? Jadi cikgu boleh scan kat situ ataupun saya berikan cikgu link supaya cikgu boleh klik saja link tu kan. Cikgu dekat daripada negeri mana. Sekejap saya berikan link. Dekat chat cikgu, dekat chat. Tu. Okey, itu ada link dia. Link dia. Lepas tu saya akan tunjukkan cikgu. Present. Present. Kan? Kita boleh present lah. Cikgu daripada mana banyaknya tu, negeri mana tu yang ada kat sini ni. Jadi saya nak tengok. Ada daripada Sabah, daripada Sarawak. Saya tutupkan ni. Saya letak kat sini lah. Supaya cikgu boleh scan tu. Cikgu boleh dapatkan link tu kat situ. Ada daripada wilayah Persekutuan. Ada 17 orang dah ni. Saya bagi cikgu masa untuk ni. Kita tengok kawan-kawan kita ni all over the world ke tidak? Gitu kan. Oh ramai ha. Ada tak yang
ataupun ada tak yang tidak ada dalam tu, cikgu boleh tulis dekat chat. Saya rasa macam saya letak semua negeri dah kat situ. Oh, ada daripada luar Malaysia pun ada. Wah, daripada mana tu cikgu? Daripada mana tu tuan puan? Kan ada wilayah Persekutuan Labuan, daripada Kelantan, daripada KL yang ramainya. Dah 23 orang. Boleh lagi cikgu, saya bagi masa. Saya nak tengok sebenarnya saya punya sahabat-sahabat yang join petang ni sebenarnya daripada mana. Cikgu boleh klik dekat link tu ataupun cikgu boleh scan QR code yang saya paparkan. Kan. Kita petang ni sebenarnya kita nak tengok kawan-kawan kita berkumpul walaupun tidak boleh bersemuka di alam maya ni cikgu. Kita boleh kenal ramai orang cikgu. Sebenarnya bila kita dalam online ni, lagi ramai orang kita kenal kan. Jadi saya beri cikgu seronoknya. Tapi saya tak tahulah Johor di mana, KL di mana, saya tak adalah kat sini. Saya buatkan negeri saja. Jadi ada daripada Johor, ada daripada Sabah pun ada, Pahang ada, Negeri Sembilan ada, orang Melaka ada, Selangor, Terengganu, Perlis. Baguslah. Semua ada. Merangkumi. Cikgu mengajar di negeri mana? Selamat petang semua. Selamat petang kan. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang dah tekan link tu. Tengok orang Johor lebih ramai daripada orang KL. Tiba nak melawan pula ya. Tidak je. Kita ni sebenarnya nak tengok ramainya cikgu mengajar di negeri mana. Cikgu mengajar di negeri mana, sekolah mana dekat Malaysia ni kan. Kalau saya klik Pahang pula. Saya klik Melaka je. Saya mengajar di Merlimau, Melaka. Kalau cikgu nak makan ikan bakar, datang ke tempat saya. Gitulah. Okey, alhamdulillah lah ada lagi yang masih lagi partisipan yang tengah klik. Okey, tak apa, boleh je klik cikgu. Saya berikan masa, nanti kita tengok activate dia gitu kan. Okey. So, ini kita berbalik kepada ini. Terima kasihlah kepada semua cikgu-cikgu yang join petang ni. Alhamdulillah. Sebenarnya tajuk ini saya bawakan sebabnya saya rasa macam saya perlu bawa tajuk ini untuk saya kongsi pengalaman saya, kongsi dan saya dengar cerita-cerita cikgu. Gitu kan cikgu. Kita mesti ada cerita-cerita yang menarik lah dalam hidup kita kan, yang kita boleh kongsikan, yang membuatkan kita rasa macam okey, sebelum ni aku jadi seseorang ini tapi kini aku menjadi orang yang lebih baik daripada aku yang dulu. Mesti ada kisah-kisah cikgu yang membuatkan cikgu menjadi bertambah baik. Ataupun sekarang ni cikgu perlukan satu sokongan yang cikgu cari, yang cikgu tak dapat mungkin di sekolah cikgu tak dapat. Jadi mungkin daripada perkongsian ni saya harapkan dapat memberikan inspirasi kepada cikgu. Gitu kan. Jadi semoga perkongsian hari inilah mendapat manfaat. Cikgu sama-sama kita mendapat manfaat. Dekat chat tu ramai lagi boleh je bersemang-semang di chat gitu. Daripada Johor cari Johor. Yang ni Sabah, Cik Sabah. Okey, tak apa cikgu, berkenalanlah anda di situ. Saya boleh teruskan. Okey, saya punya next slide. Okey, imposter syndrome. Okey, apa itu imposter syndrome? Ada yang cikgu yang pernah dengar imposter syndrome atau hari ni adakah hari yang pertama cikgu mendengar imposter syndrome? Sebenarnya imposter syndrome ni berlaku pada kita semua. Tapi bagaimana kita nak mengawal perasaan imposter, itulah yang kita perlu ada pemikiran yang positif. Jadi saya tunjukkan sedikit. Mohon maaf sekiranya saya salah. Kalau ada sahabat-sahabat saya di kalangan kaunselor, boleh ubahlah, boleh tegur saya kan. Ini semua saya dapat daripada pembacaan dan juga pengajaran saya sewaktu saya mengikuti kursus program Duta Guru. So daripada situ banyak mengubah diri saya dan sahabat-sahabat, dan dari situ saya rasa macam saya nak share dengan cikgu-cikgu. Benda ni sebenarnya perlu diubah. Kita kena jadi orang yang lebih baik daripada orang sebelumnya. So kita tak nak ada imposter dalam diri kita. So jom kita tengok apa benda imposter syndrome ni.
Okay, ini dia imposter syndrome. Oh, banyak ayat kan. Nanti saya tunjukkan contoh-contoh dia lah. Kita tengok dulu kan daripada kajian apa benda maksud imposter syndrome tu. Okay, imposter syndrome ni cikgu, kalau tengok gambar, saya nak cari gambar yang bersesuaian. Gambar kartun ni je yang jumpa. Okey lah tu. Daripada gambar kartun ni cikgu tengok orang memandang kita ada berqueen, ada tahta di kepala, seorang yang hebat. Tetapi kita sendiri memandang diri kita sebagai seorang yang biasa-biasa saja. Bukan kata kita merendah-rendahkan diri kita, tapi kita tidak yakin dengan potensi diri kita, cikgu. Kita tak yakin. Kita rasa macam kita macam tak bagus, orang lain lebih bagus, ataupun kita terlampau risau dengan hasil kerja yang kita yang tidak sempurna. Aku kena buat yang baik-baik ni, nanti orang bercakap pasal aku dan sebagainya. Itu adalah salah satu imposter syndrome dalam diri kita. Mungkin cikgu pernah mengalami benda itu, tapi kita biarkan perasaan itu. Kadang-kadang bila kita terlampau biarkan perasaan itu, ia boleh memudaratkan hasil kerja kita di sekolah ataupun sikap kita lah dengan orang-orang lain di rumah kan, dekat sekolah, di mana-mana sajalah. Perasaan kita yang terlampau tidak percaya pada diri kita itu menyebabkan kita menjadi seorang yang mungkin negatif atau mungkin seorang yang kurang keyakinan diri. Itulah salah satunya sifat imposter syndrome lah, cikgu. Imposter syndrome ni kalau kita baca kat sini, istilah yang menggambarkan pola perilaku seseorang yang sering kali meragukan atau bahkan merasa tidak pantas. Gitu saya ambil translatekan daripada Google tu, meraih pencapaian dan kejayaan seni. Tu maksudnya macam itulah. Dia rasa macam aku ni tak layak buat benda tu. Padahal orang rasa macam kau sebenarnya layak, orang tu layak, tapi diri kita sendiri rasa macam bukan, aku tak layak benda tu, bukan aku. Macam itu. Itu perasaan yang kita kena buang jauh-jauh, cikgu. Okey, ini adalah salah satu gejala. Ada beberapa gejala lah. Ini yang kita nampak lah. Yang kita nampak seseorang ataupun diri kita pernah mengalami imposter syndrome tu. Okey, paling tidak cikgu, benda yang tu kadang-kadang kita nak buat sesuatu, cikgu, kita tiba-tiba rasa takut. Kita tiba-tiba rasa macam tak yakin pada diri, tak boleh. Kita apalah sakit perut ke pening kepala, ambil MC. Kadang-kadang kita rasa macam gitu, cikgu. Padahal benda tu tak ada apa-apa pun. Tapi kita rasa macam takut, kita rasa macam tak yakin pada diri. Itu menyebabkan kita ada gejala-gejala imposter syndrome lah. Dan kecenderungan, yang pertama ni kita tengok, 100% perfect. Maksudnya kan, dia nak jadi seorang yang perfectionist. Sebenarnya dia tak tunjuk pun dekat orang yang dia ni perfectionist. Tetapi dia cakap dengan diri dia, aku tak boleh buat ni, aku kena buat yang terbaik ni. Nanti orang akan cakap aku macam gini. Ataupun nanti orang akan salahkan aku. Benda-benda itu. Sedangkan cikgu, dalam kehidupan ni cikgu, biasa kalau kita buat salah. It's a normal thing, cikgu. Kalau kita ada rasa kita salah sikit atau kita terbuat salah, daripada salah itu kita belajar sesuatu. Jangan kita rasa macam tak boleh, aku tak boleh buat salah. Contohnya kan, kita terasa macam itu. Lepas tu kita rasa pula harga diri tu kita bergantung kepada pencapaian. Kita rasa kalau orang tu dapat pencapaian ataupun kita kena dapat pencapaian paling tinggi. Kalau kita masuk pertandingan bawa budak, cikgu, kita kena dapat pertandingan nombor 1. Baru kita rasa diri kita ni berguna. Kalau kita rasa macam diri kita dapat nombor 2 ataupun tak dapat apa-apa, kita rasa macam diri kita ni tak berguna dah. Tak bagus lah, aku ni kurang lah. Jangan macam tu, cikgu. Ada setengah orang merasai diri dia macam gitu. Ataupun kita ada rasa dengar kawan-kawan kita cakap macam tu, itu dia tengah mengalami imposter. So apa yang kita kena buat, kita kena beri sokongan pada dia. Beri kata-kata positif pada dia, semangat pada dia, cikgu. Kadang-kadang dia tak nak pun ada perasaan itu, tapi kadang-kadang perasaan itu hadir dengan tiba-tiba kan. Macam tu. Lepas tu dia rasa macam kejayaan bergantung kepada nasib. Macam nasib dia lah tu, nasib aku ni kurang baik, dia tu bernasib baik. Tidak, cikgu. Jangan rasa macam seseorang kejayaan tu macam dia berjaya sebab dia nasib dia baik. Tidak.
Dia berjaya mungkin sebab dia usaha ataupun rezeki dia ataupun dia memang selayaknya berjaya. Ataupun cikgu sendiri macam kita sendiri memang kita berjaya sebab kita selayaknya berjaya. Bukanlah kita nak menawarkan ke orang, inilah akunya, bukan macam gitu. Tetapi kita rasa macam okey, aku ni berjaya sebab apa? Aku memang selayak berjaya. Kalau kita tak berjaya pun cikgu, kita dah okey, lepas ni kita akan buat penambahbaikan dan sebagainya. Sebab itu kita kena ada satu perasaan untuk membaiki sifat imposter tu cikgu, kena ada satu pemikiran positif dalam diri kita. Kejap lagi kita tengok macam mana kita nak develop diri kita supaya tak ada perasaan itu. Mungkin cikgu tak ada pun, tak pernah pun mengalami imposter syndrome, tak apa, which is good lah. Kadang-kadang diri kita tak rasa pun ada benda tu. Mungkin rasa sekejap, tapi because of cikgu memang dah boleh train diri kita tu berfikir, tolak perasaan itu, which is very good lah. Saya tunjukkan kenapa ada imposter syndrome tu. Okey, tidak percaya kepada kebolehan diri sendiri. Itu yang paling penting cikgu. Kadang-kadang kan kita tengok sebenarnya kan, aduh, benar tak orang cakap aku tak boleh jadi macam kau hebat, aku tak hebat. Tak boleh cikgu macam itu. Kita tak perlu jadi macam orang lain. Kita kena jadi diri kita sendiri, mencipta kejayaan diri kita sendiri. Tak perlu pun kejayaan sampai antarabangsa. Kalau kita boleh dapat sampai begitu, bagus cikgu, very good. Tapi kalau kita dapat memberi kejayaan, sekecil-kecil kejayaan pun kita harus hargai diri kita. Kita kena percaya kepada kebolehan diri kita. Mungkin kita lebih baik daripada semalam, paling tidak pun kita kena percaya. Ada setengah orang tu tidak percaya pada kebolehan diri dia. Dia rasa macam diri dia tak boleh maju ke depan, aku tak boleh jadi macam seperti orang tu macam ni. Sedangkan orang lain melihat dia, dia dah bagus dah. Tapi dia sendiri tidak percaya pada diri dia. Okey. Jadi macam mana nak atasi sifat-sifat imposter ni kalau cikgu tengok diri cikgu ada benda tu ataupun kawan-kawan cikgu ada benda tu, so kita mungkin boleh kita boleh nasihatkan dia atau beri pandangan pada dia kan. Okey, mulakan kejayaan kita, kaitkan kejayaan dengan terhadap diri kita. Maksudnya apa ayat ni? Dia kata, okey, kalau sekecil-kecil pun kejayaan, kita harus raikan. Tak adalah macam cikgu dapat angkat buku daripada satu tempat ke satu tempat, cikgu meraihkan. Tidaklah sampai macam gitu saya. Tapi macam kalau cikgu dapat menang sesuatu, cikgu dapat buat sesuatu, dapat siapkan sesuatu dalam masa yang tertentu, cikgu rasa gembira, pun cikgu boleh meraihkan kejayaan cikgu. Itu akan menghilangkan perasaan imposter dalam diri kita. Kita rasa lebih yakin, kita percaya pada diri kita. Bagus tu cikgu. Jangan tak semestinya nak kena meraihkan kejayaan tu kena beli hadiah yang mahal-mahal, tidak. Sikit beli makan, beli coklat, benda yang kita mampu beli cikgu pun kita rasa gembira, itu pun kita dah meraihkan kejayaan terhadap diri kita. Kadang-kadang kita ni selalu macam merosakkan diri kita. Maksudnya kita meraihkan kejayaan orang, meraihkan kejayaan anak murid kita, tapi diri kita sendiri kita tak raihkan. So itu yang kadang-kadang kita terlupa ataupun terlepas pandang. Okey, yang kedua cikgu, untuk kita atasi imposter ni, kadang-kadang cikgu, kita ni kena elakkan banding diri kita dengan orang lain. Walaupun kita tengok kawan-kawan kita, semua orang mesti ada kawan-kawan, ada kita tengok kawan-kawan kita dekat sana sini kan, dia dengan kejayaan diri dia, itu dan ini. Kita kadang-kadang belum ada kejayaan ataupun kejayaan kita tidak setanding pun dengan kawan kita. So kita jangan bandingkan diri kita cikgu. Jangan cuba bandingkan dan jangan sesekali bandingkan diri kita dengan orang lain. Tak boleh. Dia dengan diri dia, dengan dia mencipta kejayaan untuk simpanan dia dan kita mencipta kejayaan untuk diri kita. Walaupun kejayaan kita tak hebat pun kawan kita rasa hebat sangat kawan kita tu kan, tapi kita ni percaya walaupun dulu kita bareng, kita renungkan dulu cikgu, dulu aku macam ni, sekarang aku ke tahap ini, bersyukur dengan apa yang ada, itu pun kita boleh. Lepas ni kita makin baik dan makin baik. Jangan sesekali kita aku tak boleh jadi macam kau bagus, engkau hebat. Tak boleh cikgu, tak perlu jadi macam orang tu pun. Kadang-kadang orang lain pun tengok nak jadi macam kita. Kita sibuk nak jadi macam orang lain kan. Yang ketiga, terima diri dalam proses pembelajaran. Yes, kita kena terima diri kita kalau kita ada melakukan kesalahan ataupun kita ada tak pandai apa itu ke, tak kisahlah apa-apa pun, kita kena
kita kena terima pula. Kita kena terima diri kita. Kita ni masih dalam proses pembelajaran. Setiap hari kita belajar untuk memperbaiki diri kita. Walaupun sekecil-kecil benda cikgu. Ada benda kita buat hari ni, besok aku tak boleh buat macam ni. Aku kena buat macam ni. Next time aku kena buat macam tu. Itu juga adalah proses pembelajaran cikgu. Bukannya pembelajaran kita kata kena masuk kelas, kena masuk apa. Itu memang betul-betul belajar lah. Tapi kalau kita tengok, kita dapat buat penambahbaikan daripada semalam ke hari ini, itu juga proses pembelajaran. Dan kita kena terima diri kita, tak kisah buat kesalahan, janji kita perbaiki kesalahan diri kita tu. Okey. Dan belajar untuk terima kegagalan. Ada setengah orang tu kan, dia terlampau nak perfectionist sangat. Dia takut untuk melakukan kesilapan sebab takut orang kata. Ada satu cerita saya daripada kawan-kawan sahabat saya, cikgu. Dia seorang guru cemerlang, cikgu. Okey, dia seorang guru cemerlang sampai dia mengatakan pada saya, akak ni sampai takut nak ambil MC. Nak ambil MC sebab aku kata, guru cemerlang pun ambil MC. Tak boleh cikgu. Kalau cikgu rasa sakit atau tak sihat, cikgu, ada setengah orang kita rasa, janganlah sampai macam tu. Tapi ada orang seperti itu, cikgu. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang sebegitu. Takut nak ambil MC, takut nak buat keputusan itu sebab dia rasa macam takut orang bercakap pasal kita. Jangan begitu, cikgu. Terima sesuatu. Kalau kita tak sihat ataupun kita ni, kita perlu memanjakan diri kita. So kata kita kena memanjakan diri. Kena terima diri kita ni tak sihat, kena rehat. Kita jangan ambil pusing pasal apa yang orang berkatakan pada kita. So hilanglah imposter tu nanti. Okey. So, dekat sini, bila kita cakapkan pasal kejayaan-kejayaan tadi kan. So, saya nak cikgu tulis dekat chat. Okey, tulis dekat chat sama ada, bukan sama ada, salah. Penggunaan ayat yang salah. Apakah hadiah, kan kita kan dah bagi hadiah pada diri kita. Ataupun cikgu, mesti cikgu pernah beli hadiah untuk diri cikgu sendiri. Tak kisah, hadiah tu tak semestinya kena mahal, cikgu. Tak semestinya kena mahal. Tapi hadiah tu sangat bermakna. Sangat yang paling terbaik lah. Cikgu hadiahkan untuk diri cikgu. Jom kita tengok kawan-kawan kita. Apa hadiah terbaik? So cikgu boleh scan kat sini. Ataupun saya berikan cikgu link. Saya berikan cikgu link. Hadiah terbaik. Saya ni sebenarnya suka guna Slido ni. Sebabnya dia paparan dia cantik. Dekat chat saya tak guna pun. Cikgu boleh tulis kat chat pun boleh cikgu. Tak kisah, dekat chat pun boleh. Mungkin saya boleh baca kat chat ataupun cikgu boleh tulis dekat sini. Dekat Slido tu scan tadi kan. Ataupun cikgu klik dekat situ. Saya buka Slido. Apa hadiah yang terbaik cikgu pernah beri pada cikgu ataupun cikgu kekalkan hadiah tu untuk diri cikgu, cikgu rasa gembira. Jadi cikgu boleh tulis, kita boleh tengok dekat Slido ada, dekat chat ada. Jom cikgu kita tengok kawan-kawan kita. Mungkin lepas ni kita pun boleh ikut samalah kawan kita. Lepas ni kan kita dah banyak sangat bagi hadiah kat diri kita. Kita kan menghargai diri kita cikgu. Lepas ni mula aku dah bagi coklat. Lepas ni apa lagi nak tengok kawan-kawan. Balik kampung. Kalau dekat Slido ni balik kampung, dapat pergi umrah masa birthday, alamak seronoknya kan. Dia terbaik lah tu. Hari birthday, dapat pergi umrah, Allahu Akbar, seronoknya. Beri handphone baru, sihat. Betul cikgu, sihat memang hadiah yang terbaik dalam diri kita. Saya ni sebenarnya kan, baru lepas tak sihat ni tau, minggu lepas saya 3 hari, 4 hari saya tak sihat cikgu. Nanti saya ceritakan pasal tak sihat ni cikgu. Ada cerita yang memberikan hikmah pada saya. Saya belajar sesuatu daripada hari yang saya tak sihat tu. Masuk SPA, apa tu? Masuk SPA mengurut, masuk SPA pula. Sorry, saya salah baca. Masuk SPA. Masuk SPA. Ingat zaman nama kerja. Bukan apa, tadi ada cikgu mesej. Cikgu, ada tak tahu apa-apa untuk interview SPA? Tu saya teringat SPA tu. Masuk SPA mengurut. Yes, betul-betul. Saya pun suka masuk SPA cikgu. Masuk SPA yang macam wangi-wangi tu kan. Terapi-terapi tu. Best you all. Sesiapa yang tak pernah pergi tu mungkin boleh try cikgu. Najak saya baca dekat chat pula sihat tubuh badan, the best treatment is sihat tubuh badan, pergi travel, betul.
buat facial, pergi spa, ya betul. Yang perempuan-perempuan ni memang macam itu. Beli emas, yes. Beli barang kemas. Tak kisah cikgu. Bukannya nak macam, kalau boleh mampu beli yang besar, beli yang besar. Itu diri kita, duit kita. Kalau beli yang kecil, kecil pun boleh. Yang penting kita gembira. Kereta pertama saya, sweet. Kereta apa tu cikgu? Yang pertama. Tak apa, kereta kecil, kereta besar, tak apa. Yang penting kereta pertama. Saya pun ada pengalaman beli kereta pertama. Sekarang saya pun dah jual kereta tu cikgu. Yelah ahli keluarga dah bertambah. Saya nangis menjual kereta Alza tu. Dulu kereta pertama saya kereta Alza. Lepas tu saya waktu hari nak jual kereta Alza tu cikgu, siap selfie dengan kereta tau. Ambil gambar. Ada lagi gambar dengan kereta Alza punya lah, kenangan kereta Alza tu kan. Kereta pertama katanya. Nanti cikgu masih ada. Kereta yang diberi oleh orang tersayang. Wah, comel seronoknya. Makan besar bersama keluarga. Betul tu, emas 1 gram. Ya, tak payah nak bergram-gram. Emas 1 gram pun dah ada hadiah yang gembira dah untuk kita. Menunaikan umrah, ya betul. Thermomix. Wow, Thermomix. Saya sampai sekarang tak ada Thermomix. Tak apa, one day kumpul duit tiap-tiap hari, insyaAllah dapat beli Thermomix. Kan cikgu? Tak apa, tahniah cikgu ada Thermomix. Boleh masak-masak cepat-cepat 6 minit. Dah siap, dah sup daging. 3 minit dah siap. iPad Air 3rd Gen. Ya betul. Beli iPad sekarang ni tak kisah nak beli apa pun kan. Apa yang cikgu nak. Beli iPad, beli LCD. Ada setengah cikgu tu hadiah gembira dia beli LCD. Beli papan tu. Beli barang-barang untuk PDPC. Dia gembira dah tu. Ada yang pergi beli apa yang tak kisahlah apa pun yang dia rasa macam dia gembira untuk PDP dia. Boleh cikgu. Tak kisah, tak semestinya yang berkaitan dengan kerja kita, yang dengan apa-apa pun boleh. Shopping, holiday, makan tom yum kung. Ya betul. Saya kalau boleh tiap hari nak makan tom yum. Suka no saya dengan tom yum. Tom yum putih tu, tom yum kung lah katnya. Beli pokok-pokok bunga. Ya, saya pun pernah beli pokok bunga. Tapi last-last ni mak mentua saya, bapak mentua saya yang siram pokok bunga tu semua kan. Saya beli aja cikgu. Hadiah paling bermakna saya baca kat chat. Teacher Ellie kata, hadiah paling bermakna buat saya juga jaga boleh digunakan semasa PDP. Iaitu kesayanganku, Microsoft Surface Pro 7. Ya, betul. Hari tu baru cakap. Saya kata, ya Allah, kalau dapat Microsoft Surface ni, Pro 7 yang 8,000 harganya tu kan. Ya Allah, bestnya. Alhamdulillah. Memang betul cikgu, keperluan yang kita rasa dapat beli hadiah yang terbaik tu, best sangat. Kalau kita dapat overseas trip dengan ahli keluarga. Yes, betul. Dengan ahli keluarga, kita dapat seronok dengan ahli keluarga. Memang kalau keluarga kita dapat pergi beramai-ramai bersama-sama, itulah hadiah yang terbaik kan. Kadang-kadang waktu kita dah penat bekerja cikgu waktu itulah kita dapat pergi trip, dapat bercuti, dapat window shopping sekalipun pun kita dah rasa bahagia dah. Kan cikgu, camping, tengok movie, beli gadget, banyak ni. Beat Pandora, saya pada Pandora, seronok beli Pandora. Makan-makan dengan family, camping, makan durian Blackstone sampai tertidur. Amboi. Makan durian sampai tertidur. Blackstone macam mana tu? Saya tak makan durian cikgu, saya tak tahu Blackstone je. Cikgu Aina pernah makan ke durian Blackstone cikgu Aina? Blackstone. Durian. Pernah. Amboi. Azhar, kau kena rasa sah. Ya ke? Alamak, saya satu je kelemahan saya cikgu, durian. Saya memang tak makan durian. Kan, tapi baguslah cikgu ni gembira betul dia dapat makan durian Blackstone sampai tertidur, kekenyangan agaknya. Kenyang sangat tu. Kenyang sangat tu. Kan? Jadi tak apa cikgu, tidur lama-lama. Ya. Saya macam Tidur itu pun dah rasa dah rasa gembira, tidur lama-lama. Ya, Okey betul. cikgu. Kadang-kadang kita dah penat kerja cikgu, kita dapat tidur lama-lama. Anak-anak tak kacau. Kan kalau yang dah kahwin tu kan, anak-anak tak kacau, tak mama-mama, kita dapat tidur lama-lama. Wah, seronoknya. Tapi macam lama lagi je nak tunggu. Kan, anak semua kecil. Sejak nak tidur je, mama nak tu nak ni. Tak apa, nanti anak dah besar, dapatlah saya tidur. Mimi cakap apa? Cikgu Mimi kata, tukar casing phone setiap bulan pun betul. Anak saya pun macam tu tau. Mama nasi tukar casing je. Dia tak tahu itu bahagia cara mama. Biarlah kan. Tak sebenarnya casing tu nak kena mahal. Okey, terima kasih cikgu. Banyak gembira cikgu. Terima kasih. Seronok kan.
dapat meraihkan. Nanti bila cikgu rasa gembira, sesekala cikgu tengok laut pun kita rasa pergi cikgu. Raihkan kejayaan kita, raihkan, hargai diri cikgu. Jangan kita raihkan ni, kadang-kadang kita beli baju anak, beli baju suami, beli baju isteri. Kan diri kita pakai yang buruk-buruk. Jangan macam itu. Diri kita sesekali cikgu berikan hadiah untuk diri kita. Kita beli hadiah untuk anak murid kita, berikan hadiah untuk kita sebagai guru. Menghargai diri kita. Okey, jom kita sambung. Sambung. Gitu. Tadi hadiah dah kan. Okey, ini petua yang paling penting. Kartun tu. Do not overthink. Let it go, let it go, let it go. Tapi ini bukan Frozen. Tak apalah. You cannot control everything. Betul, ini ayat yang paling bagus. Saya suka ayat ni sebabnya kita kadang-kadang cikgu terlebih berfikir. Fikir orang fikir tu, fikir orang fikir ni. Lepas tu kita sibuk duk fikir tu. Benda tu belum berlaku, kita sibuk duk fikir kan. Kita selalu overthink. Jangan tahu cikgu. Sebenarnya kita kena kawal benda tu. Benda tu boleh dikawal. Jangan, kalau kita terfikir, jangan terfikir. Apa aku ni terfikir-fikir benda belum berlaku aku dah fikir. Itu kita kena fikirlah. Itu petua untuk kita kekal menjadi seorang yang positif. Okey, jom kita masuk chapter yang kedua iaitu ciri-ciri orang yang positif. Bukan semua kat sini tak positif, semua positif. Saya percaya semua pun positif. Jom kita tengok, betul tak kita ni positif? Yang pertama, kenapa kita kena jadi positif? Menjadi positif itu pilihan. Cikgu kena tahu ayat ini betul-betul. Okey, kenapa menjadi positif itu pilihan? Diri kita sebenarnya boleh memilih sama ada kita ni nak jadi positif ke kita nak jadi negatif. Kita nak jadi positif ke kita nak jadi imposter or negatif. Ataupun kita nak tengah-tengah. Tak boleh. Kita kena pilih. So, menjadi positif tu untuk kekal menjadi positif adalah pilihan diri kita sendiri. Kita boleh kawal apa yang kita boleh kawal. Maksud ni all you can change is yourself. Untuk ayat ni. Kadang-kadang saya campur bahasa Inggeris sebab dia senang. Bahasa Inggeris ni macam terus menuju kan. Bahasa Melayu kan banyak nak elaborate kan. Okay, all you can change is yourself. Apa yang kita boleh ubah adalah diri kita. But sometimes that can change everything. Apa yang kadang-kadang kita boleh ubah diri kita. Tapi kadang-kadang apa yang kita rasa kita kawal diri kita, itu yang boleh merubah diri kita segalanya cikgu. Kita memilih untuk jadi positif adalah atas diri kita. Kita boleh mengawal diri kita sendiri. Tapi kita tak boleh mengawal orang yang berada di sekeliling. Jadi kita hanya mahu mencari perkara yang baik je dalam diri kita. Ataupun orang sekeliling kita. Apa maksudnya cikgu? Katakan kita kan tengok persekitaran tu negatif. Jadi adakah kita kena masuk dekat situ? Tak perlu cikgu. Tak adalah macam terus lari. Mungkin kita boleh bergerak sekejap, sedikit-sedikit. Tinggalkan tempat ataupun environment yang negatif. Carilah tempat atau sekeliling yang positif. Yang memberikan kita positif. Ataupun yang tidak memberi efek negatif kepada kita. Itu kita boleh pilih. Kalau kita nak join gossiping tu, contohlah gossiping kan. Ataupun orang berfikir negatif. Kita boleh pergi. Badan kita yang bawa kita ke sana cikgu. Tapi kita boleh memilih untuk tidak join benda tu, tidak pergi ke tempat itu. Sebab tu kita kata untuk menjadi positif ni adalah menjadi pilihan diri kita cikgu. Okay, next. Sikap yang sentiasa positif disenangi ramai. Okey, tak ada siapa yang tak suka jadi orang positif. Memang kita nak jadi orang positif supaya kita jadi positif supaya kita dapat memberikan kesenangan kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita yang menyenangi kita. Kadang-kadang cikgu, ada orang yang di sekeliling kita, kita rasa kita dah positif dah. Kita rasa kita dah baik dah. Kita rasa kita dah tak mengganggu orang lain pun. Tetapi ada juga orang yang buat kita, cerita pasal kita ataupun menyocok kita dan sebagainya, mengganggu hidup kita. Itu benda yang biasa cikgu. Itu benda biasa. Jangan cikgu rasa macam aku dah buat baik, semua orang kena baik dengan aku. No, benda tu tak akan berlaku. Kalau kita buat baik dan ada orang yang buat baik dengan kita, which is very good. Tapi kalau kita buat baik tapi ada lagi orang-orang lain yang buat tak baik kat kita,
biarkan itu berlaku. Tetapi pemikiran kita, sikap kita, mengawal emosi kita itu yang kita nakkan. You can't change how people treat you or what they say about you. Kita tak boleh kawal cikgu. Kita tak boleh ubah pun apa orang nak cakap tentang kita. Tapi apa yang kita boleh ubah adalah how we react to it. Maksudnya macam mana kita nak berhadapan dengan orang tu. Katakan orang tu tak suka kita. Katakan orang tu bersikap negatif terhadap kita. Biarkan dia begitu. Dan kita berikan senyuman. Kalau kita tak senyuman pun, jangan kita bercakap buruk tentang dia. Biarkan ia berlalu. Memang kita akan rasa sakit hati, kita rasa sakit jiwa, kita rasa sakit dada sebab kita tak buat apa-apa pun kat dia. Sedangkan orang tu buat kita macam-macam. Biarkan cikgu. Benda yang baik akan dibalas yang baik. Itu yang kita kena fikirkan. Dan cikgu jangan rasa macam, oh kenapalah hidup aku jadi macam ni. Aku dah buat baik dah, orang lain buat macam ni. Jangan cikgu. Sebenarnya cikgu, semua orang mengalami fasa orang suka dan tak suka. Maksudnya kalau contohnya saya dah mengalami fasa di mana saya waktu tu ramai kawan cikgu. Tiba-tiba orang tak nak kawan dengan saya. Contohnya lah kan. Saya pernah mengalami benda. Bukan contoh, ni adalah realiti. Saya ramai kawan ada satu tahap tu saya ramai kawan. Semua orang berkawan dengan saya. Suka berkawan dengan saya. Dan satu tahap saya tak tahu di mana silapnya. Ada beberapa separuh lah, tak tahulah separuh ke apa, meninggalkan saya. Saya sedih cikgu, saya menangis, saya sedih. Kenapa orang buat saya macam ni? Kenapa orang buat macam ni? Saya menangisi benda tu. Sebab saya rasa apa yang aku buat sampai orang tak suka aku. Dan adalah disebabkan perkara itu saya ada kebetulan saya ada kawan yang baik dengan saya, bercakap dengan saya, jangan fikirkan apa yang berlaku ini semua orang alaminya. Betul cikgu. Saya dah mengalami benda tu, saya tengok kawan saya, bukanlah kat sekolah kan, kawan-kawan sahabat-sahabat saya yang lain kan, tiba-tiba bercerita tentang tu. Saya kata, oh aku dah alami benda tu, sekarang masa kau pula mengalami benda tu. It's normal cikgu. Maksudnya kalau cikgu tengah mengalami benda tu, macam orang tak suka kita dalam satu tempoh, naik dan turun hidup kita ni, akan ada orang lain pun yang akan mengalami benda tu. So kita jangan rasa macam sedih. Bangkit semula untuk menjadi lebih baik. Ada sebabnya orang tak suka kita ataupun tak ada sebab apa-apa. Tak apa, kita think positif je. Tak apalah. Mungkin Allah ataupun Tuhan nak mengasih-ngasihkan mana yang baik untuk kita, mana yang kurang baik. Dia jauhkan orang tu daripada kita. Fikir yang baik-baik macam tu lah. Okey, minda positif beri kesan positif pada kesihatan juga. Okey, janganlah kata orang yang tak sihat semua kan, kawan-kawan kita ada yang tak sihat cikgu. Mungkin mesti ada yang tak sihat kan kawan-kawan kita. Dia tu negatif tu sebab tu badannya tak sihat. Tidaklah maksudnya ayatnya begitu. Maksudnya apa? Kalau kita sentiasa berfikir positif, kita dapat mengawal diri kita sendiri. So, kita tidaklah berfikir yang overthinking tadi tu. Kita tak fikir, kita tak ada anxiety, kita tak ada apa, kita tak takut terhadap diri kita sebab kita boleh mengawal pemikiran kita supaya kita menjadi lebih positif. Kita kena terimalah. Kalau kata tak sihat cikgu, okey, cerita pasal tak sihat tadi kan, saya dah kembali kepada ke cerita tak sihat. Okey, minggu lepas saya tak sihat cikgu, 4 hari saya tak sihat. Okey, saya ni ini tahun untuk tahun ni ini kali pertama saya tak sihat lah macam itu. Contoh tak sihat yang teruk cikgu. Jadi hari pertama saya tak sihat. 2 hari sebelum tu saya pergi keluar buat tugasan luar lah. Saya buat tugasan luar, lepas tu balik tu saya tak sihat. Sedangkan cikgu tahu, saya rasa kan semua orang bulan 9 ke bulan 9 lah terutama cikgu. Kalau cikgu, saya tak tahulah, saya rasa semua orang pun boleh komen lah kat chat. Bulan 9 adalah bulan yang paling busy sekali kat sekolah cikgu. Macam-macam program pada bulan 9. Ini pada bulan 9. Semua deadline semua bulan 9 kan cikgu. Jadi kita macam tak boleh kalau cuti ni, kalau bulan 9 kita rasa macam gitulah sebab kita rasa macam kita banyak kerja kan. So saya balik daripada tugasan luar tu cikgu, saya tak sihat cikgu. Saya tak sihat tapi saya pergilah klinik sebab saya dah tak tahan sangat, saya tak sihat. Lepas tu doktor kata, okey cikgu, saya bagi cikgu MC 2 hari boleh? Saya kata dekat doktor, tak boleh doktor. Saya nak MC 1 hari je. Sebab kebetulan hari Khamis tu saya tak sihat, hari Jumaat tu saya nak datang sekolah. Hari Jumaat saya kena datang sekolah sebab saya kena buat ni, saya kata macam itu. Lepas tu doktor pun ikutlah cakap saya. Lepas tu dia bagi saya 1 hari MC. Okey, jadi bila dia bagi 1 hari MC, saya ingat macam 1 hari tu cikgu, saya boleh rehat cikgu.
Rupa-rupanya cikgu, satu hari tu saya tak rehat cikgu. Saya berfikir, saya fikir kerja, saya mengatur kerja saya. Oh, ni aku tak buat lagi. Alamak, aku hari ni tak datang. Ini aku tak buat lagi. Itu tak buat lagi. Besok aku kena buat ini. Saya langsung tak rehat dalam keadaan saya yang tak sihat. Minda saya tak sihat. Minda saya tak rehat, cikgu. Sedangkan saya badan dah memang sakit. Waktu tu saya kena sakit badan, pening kepala, sakit perut, cikgu. Saya salah makan macam tu, kurang makan kan. Perut makan tak teratur. Yelah, umur dah berumur kan cikgu. Kita rasa macam kita tak makan tu, pukul 3 tak makan daripada pagi tu tak makan, badan dah boleh dah macam zaman-zaman muda kan cikgu. Rupanya dah tua cikgu, dah tak boleh lagi macam tu. Kena makan walaupun sikit. Saya rasa macam saya muda lagi, tak sedar diri kan. Jadi saya tak makan, perut saya masuk angin, saya tak sihat. Lepas tu satu hari tu hari Khamis saya tak sihat. Saya makin sakit. Saya pelik. Lepas tu suami saya cakap, awak kena tutup telefon awak tu. Awak tak boleh fikir tentang sakit awak tu. So saya rasa okey, kita cubalah beri diri saya rehat. Sebenarnya badan kita cikgu, kadang-kadang kita rasa macam kita mampu untuk buat benda tu. Tapi sebenarnya badan kita perlukan rehat. Badan kita perlukan rehat kan. Rehat tu bukannya rehat nak kena pergi bercuti ke apa dan sebagainya. Kadang-kadang rehat kat rumah. Jangan fikirkan pasal kerja kan cikgu. Kita rehat, baring. Tengok, kalau cikgu suka tengok cerita Korea, tengok cerita Korea ke, Hindustan ke. Kan? Tengoklah apa-apa. Cikgu suka main game ke. Main game macam tu. Tapi jangan fikirkan kerja-kerja. Hari Jumaat saya cuba buat macam tu cikgu. Barulah saya semakin okey. Walaupun pada minggu depannya saya macam kena hantar itu ini. Saya sedih cikgu. Saya siap menangis lagi. Siap menangis cikgu. Saya menangis sebab apa? Saya dah usahakan projek inovasi anak murid saya cikgu. Dah lama, nak dekat hampir sebulan. Deadline dia pada hari Isnin waktu tu. Sedangkan hari Selasa waktu tu. Jadi hari sepatutnya saya dah bincang dengan anak murid saya. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad nanti dia orang buat kat rumah. Isnin tu touch up line. Lepas tu hari Selasa tu kita akan hantarlah projek inovasi cikgu. Lepas tu cikgu saya tak datang daripada hari Selasa. Saya buat kerja luar, tak datang. Budak saya tak boleh nak buat recording dan sebagainya. Apa semua, ada banyak masalah. Saya down cikgu. Saya down sebab apa? Saya kata aku dah usahakan benda ni dengan budak-budak, anak-anak murid dah berusaha, pada sampai tarikhnya saya tak boleh nak hantar projek itu dan sebagainya. Saya sedih. Jadi menyebabkan saya down, saya nangis. Lepas tu saya fikir balik. Benda tu yang penting cikgu. Bila kita berada dalam keadaan kondisi yang positif ataupun kita boleh mengawal minda kita cikgu, saya fikir balik. Okey, tak apalah. Mungkin tahun ni saya bersyukur sebab saya dapat usahakan anak murid saya. Saya fikir okey, tak apalah. Tahun ni saya tak dapat. InsyaAllah tahun depan kalau ada pertandingan ni, saya akan cuba. Biarlah saya tolak satu, tak apa. Adalah rezeki lain. Kita kena overcome balik diri kita. Memang walaupun kita sakit macam itu juga. Kalau katakan kawan-kawan kita ada yang sakit, mesti mereka pun ada down cikgu. Mesti akan rasa down punya sakit. Tak boleh datang ke sekolah dan sebagainya. Mungkin kita boleh cakap ke kawan kita, tak apa. Rehat dulu. Rehat baik-baik. Sihatkan diri. Nanti boleh datang ke sekolah dengan ceria. Macam gitulah. Kadang-kadang kita cakap senang cikgu, tapi nak mengalami benda tu kan susah cikgu. Next, aura positif menzahirkan personality yang baik. Staying positive doesn't mean everything will turn out okay. Maksudnya apa tu? Senang je cikgu. Walaupun kita sentiasa positif, tidak bermaksud semua dalam dunia kita ni, semua di sekeliling kita ni akan baik-baik aja semuanya. Tidak, cikgu. Tetapi dia akan jadi okey bila kita bersikap positif. Maksudnya walaupun apa cabaran dan dugaan dalam hidup kita, dalam apa benda yang berlaku negatif yang datang kat kita, kerja banyak ataupun kita ada mengalami masalah itu, masalah kewangan ke masalah apa, anak-anak tak sihat dan sebagainya, tapi disebabkan minda kita positif, kita boleh mengawal negativiti yang ada di sekeliling kita dengan baik. Itu maksudnya cikgu. Sebab tu kita kena kekal positif. Kekal positif, kawal minda kita. Kan tadi saya cakap menjadi positif itu adalah pilihan. Kita memilih untuk jadi positif. Kawal minda kita dengan baik. Macam itulah cikgu. Tak kata kita positif tu semuanya akan jadi baik-baik. Tidak. Mesti ada dugaan dan cabaran dalam hidup. Itu normal. Itu biasa. Kan?
Okey, cara kita nak bersikap positif yang lebih baik, lebih bagus. Ini saya baca banyaklah cikgu, tapi saya ambil yang beberapa yang saya rasa macam related dengan saya, related dengan kawan-kawan. Mungkin ada yang lebih baik, boleh cikgu kongsi-kongsikan dekat chat dekat situ kan. Okey, yang pertama, jangan bersangka buruk pada Allah, pada Tuhan. Contohnya cikgu, macam paling simple lah cikgu, kita rasa macam ada orang tu tak suka kita. Kita macam mana kita nak react kepada orang tu tak suka kita sedangkan kita tak kacau apa-apa. Kita kena cakap macam ni. Siapa yang menggerakkan hati dia untuk tidak suka kepada kita? Allah. Mesti ada sebab Allah gerakkan dia. Dia cakap macam gitu, dia berfikir macam itu. Mesti ada sebabnya. Jadi kita mungkin ada yang baik-baik, mungkin dia nak beri pengajaran pada kita ataupun dia nak beri pengajaran pada si pelaku. So kita jangan bersikap buruk pada orang itu. Pada bersangka buruk pada orang lain, bersangka buruk pada kenapa Allah beri aku jadi macam gitu, kenapa Allah ni. Tidak, jangan. Mesti ada sesuatu yang baik yang Allah ataupun Tuhan sediakan untuk kita. So kita kena anggap segala ujian, apa malapetaka pada kita adalah untuk menduga diri kita. Sebab tu barulah hati kita akan tenang. Sebab itulah kat sekolah cikgu kata, diri saya sendiri pun cikgu, kadang-kadang saya ada 100 orang guru dekat sekolah. Lebih kurang 99 ke 100 orang guru. Adakah saya bercakap dengan semua orang guru? Tidak cikgu, ada beberapa orang guru yang saya tak pernah pun bercakap dengan dia. Mungkin sebab tak jumpa, dia duduk di tempat lain dan sebagainya, jarang berjumpa kan. Kadang-kadang kita tak bercakap dengan dia. Adakah kita rasa pandangan dia tak rapat dengan kita? Kadang-kadang kita senyum kat dia tak senyum kat kita. Kita kata, aku senyum kat engkau tak senyum pun kat aku. Kita jangan fikir macam tu. Mungkin sewaktu kita senyum dekat dia tak senyum kat kita cikgu. Dia ada mengalami masalah yang kita tak tahu cikgu. Biarkan dia. Nanti dia ada masa dia tak senyum. Mereka kata, dah 3-4 bulan tak pernah senyum. Rabun Azhar, rabun. Rabun. Dia rabun ke? Dia tak Itu Cikgu Aina. kan. Kita senyum-senyum tak senyum kan. Mungkin dia ada dah 3 bulan pun kau tak senyum kat aku juga. Kita duk cega dia. Tu diri kita cikgu. Tak payah nak cegakan dia kan. Kita duk hari ni aku nak test dia. Dia senyum kat aku ke dia tak senyum kat aku kan. Jangan macam itu pula cikgu. Cikgu ada pula banyak masa nak test orang kan. Ada pula hari ni buat data. Hari ni dia senyum, hari ni dia tak senyum, hari ni dia senyum. Tak perlulah cikgu kan. Jadi kalau kita anggap bersangka buruk. Bersangka baik pada dia. Dah sangka buruk pula. Mana cakap dah sangka buruk pula. Bersangka baiklah pada dia cikgu. Kalau dia mesti ada masalah dia ataupun memang Allah jadikan sikap dia memang susah nak senyum. Dia memang macam tu muka dia. Mungkin dia senyum tapi cikgu rasa dia tak senyum. Mungkin macam itu. Jadi bila kita bersangka baik pada orang cikgu, kita tak rasa orang tu macam membawa efek yang negatif pada kita. Hati kita akan tenang. Itu yang kita nak cikgu. Sebenarnya siapa yang nak tenangkan hati kita? Orang lain. Diri kita lah cikgu. Diri kita yang tenangkan kita sendiri. So kita kena berfikir yang baik-baik sahaja. Hashtag fikir baik-baik. Gitu. Yang kedua kan, hashtag fikir baik-baik. Nanti insyaAllah cikgu, benda ni sebenarnya bila kita positif ni cikgu, benda tu kena latih. Saya lupa nak cakap. Sebenarnya untuk menjadi kekal positif, kena berlatih, kena praktikkan. Itu ayat, bukan berlatih, kena praktikkan. Kita kena praktikkan diri kita untuk menjadi seorang yang positif. Benda tu tak boleh dibuat-buat cikgu. Kalau katakan ada katakan orang baik akan sentiasa nampak baik. Orang buruk akan nampak buruk walaupun dia berpura-pura baik cikgu. Dia akan terserlah keburukan dia. Orang buruk lah. Tapi kita janganlah jadi orang buruk. Kita jadi orang yang baik-baiklah cikgu. Jadi untuk jadi positif ni kita kena praktis selalu. Praktis selalu. Pemikiran, praktis. Praktis make perfect. Macam gitu. Dan sentiasa bersyukur. Walaupun sekecil-kecil pun hadiah, sekecil-kecil kurniaan daripada Allah, daripada Tuhan, kita kena bersyukur. Jangan kita, kita jangan iri hati dengan rezeki dan kejayaan orang lain. Mungkin kita sama-sama masuk, kita sama-sama ini, tapi kawan kita dapat lebih kejayaan daripada kita. Kita rasa iri hati. Aku buat dengan dia sama-sama, tapi yang dapat nama dia. Jangan macam tu cikgu. Mungkin waktu tu adalah rezeki dia. Kita kena cakap diri kita kan. Mungkin waktu tu Allah bagi dia kejayaan. Mungkin ada kejayaan kita
kita belum tahu. Masa depan Allah bagi kita kejayaan lain, kita tak tahu. Mungkin kejayaan kita adalah kesihatan yang baik. Mungkin dia kejayaan dia dapat menang anugerah tu, anugerah ni, semua dia menang. Tapi kita tak dapat anugerah. Tapi mungkin dalam pada dia nak menang anugerah tu, dia ada sakit, dia ada apa. Kita sihat walafiat. Itu juga rezeki pada kita. Kadang-kadang kita tengok kejayaan ataupun perhargaan ni pada benda yang maujud, pada mata je kita nampak kan. Padahal diri kita sihat, keluarga kita bahagia, anak-anak kita pandai, anak-anak kita sihat. Kita lupakan kejayaan benda-benda macam tu kan cikgu. Kita kena sentiasa bersyukur. Dan last one, cara kita nak bersikap positif dari segi kata-kata. Ada orang kata cikgu, dia tu sebenarnya cakap je jahat, hati baik. Tak boleh macam tu cikgu. Perkataan itu keluar daripada hati kita. Daripada hati kita. Kalau kita bercakap yang buruk-buruk, kan, mesti hati kita pun mesti bercakap begitu. Ada orang kata, kadang-kadang orang Melaka tau cakap. Ada orang Melaka cakap, di mulut dia orang Melaka kan, cakap jahat. Tapi hati dia baik. Kau jangan ambil kecil hati sangat dengan dia. Tidak cikgu, sebenarnya hati kita menzahirkan apa yang kita cakap. Saya, pada pandangan saya lah. Tapi mungkinlah tak adalah macam tiba-tiba cikgu jenis yang hua-hua kan. Benda hua-hua dengan cakap jahat berbeza tak cikgu? Ada orang yang hua-hua, ni. Tapi dia tak ada yang cakap benda-benda yang macam yang jahat-jahat lah, maksudnya mengata orang, bercakap buruk pasal orang, menyakitkan hati orang. Menyakitkan hati orang. Tapi dia hura-hura. Dia suka, aku suka ni, memang funny orang. Itu lain tak cikgu dengan orang yang kadang-kadang tak semestinya orang yang jahat-jahat. Beza. Yang orang cakap tu macam jahat hati cakap. Orang yang banyak cakap tak semestinya jahat. Orang yang senyap pun tak semestinya baik cikgu. Jadi mungkin dia kan diam je. Tapi dia sebenarnya geng-geng netizen. Keyboard warrior. Macam tu cikgu. Jadi sekarang memang kata bukan mulut saja. Tapi apa yang kita nak cakap, apa yang kita katakan itu, cakaplah benda-benda yang baik-baik. Kan? Jangan pula lepas dah join kan, jom jadi positif. Cikgu jenis yang hua-hua. Besok jumpa kawan. Apa khabar kamu? Awak sihat ke? Saya hari ni nak menjemput anda pergi ke kantin. Janganlah begitu pula terus. Ubah percakapan kan. Jadilah diri cikgu. Cikgu jadi diri cikgu. InsyaAllah apa keistimewaan cikgu, itulah yang cikgu tunjukkan. Cikgu jadi diri cikgu. Tapi kita jadi orang yang baiklah cikgu. Saya tahu cakap anak murid saya. Walau macam mana pun kau, macam mana pun, macam kita cakap anak murid, macam mana kau jahat pun, kita kena cakap macam kita nak suruh dia solat kan. Macam mana kau jahat pun, solat kau jangan tinggal. Macam gitulah, kau hua-hua tapi waktu solat. Kan budak lelaki kan, dia ya cikgu, ya macam tu lah. Kau jahat-jahat macam mana buat? Solat jangan tinggal. Macam gitu, kata-kata yang baik. Cikgu, saya tak sempat baca chat tu. Cikgu Aina, kalau apa-apa tu, Cikgu Aina bolehlah komen-komen ya. Gitu Sebabnya tak ada soalan pun Azhar, tapi semuanya respon apa yang Azhar cakap tu kan. Kan respon. Terima kasih cikgu, saya tak sempat bercakap-cakap tu, biasalah cakap-cakap yang baik gitu kan. Okey, ni jom kita buat. Kan dengar je saya bercakap, saya tak dapat intipati daripada cikgu. Okey, ini saya nak suruh scan apa benda ni. Sedih tapi gembira. Nampak tu. Saya ambil gambar daripada Canva tu. Sebenarnya saya pun tak kenal siapa ni kan. Kalau ada kawan cikgu ke, tak apalah ya. Sedih tapi gembira. Okey, sebenarnya saya nak kongsikan apa? Jom. Sebenarnya saya suka kongsikan benda ni cikgu. Apa benda ni? Saya nak cikgu tulis. Okey, bukan saya nak cikgu tulis macam arahan pula. Ya, saya nak cikgu share. Saya nak cikgu kongsikan satu benda dalam hidup cikgu yang cikgu mengalami benda tu peristiwa sedih dalam hidup cikgu. Tapi daripada peristiwa itu, ia memberikan cikgu bahagia. Maksud cikgu jadi lebih baik, cikgu makin bagus, cikgu makin okey. Because of mula-mula cikgu rasa sedih, beristirahat. Contoh macam saya, orang tinggalkan saya, kawan-kawan tinggalkan saya. Tapi disebabkan itu, saya memiliki satu kelompok kawan-kawan yang lain, yang luar daripada diri saya. Sebelum ni saya duduk kat sekolah je cikgu. Tapi dekat sekolah kan, kita kawan-kawan kita kan kat sekolah je kan. Saya dulu tak ada pun bergaul dengan orang-orang cikgu-cikgu yang kat luar tak cikgu. Tapi disebabkan sedih, satu-satu peristiwa sedih, saya hilang. Ada sedikit kawan saya hilang. Tapi Allah wujudkan saya dengan beribu-ribu kawan yang lebih positif. Yang saya rasa macam
Subhanallah, aku hilang 3-4 orang, tapi Allah hadirkan aku dengan orang yang lebih ramai, yang lebih baik. Gitulah. Sedih tapi gembira. Sedih lah tak hilang kawan. Tapi kita gembira sebab Allah gantikan kita dengan yang lain. So, saya nak cikgu share dengan saya apa benda cikgu, perkara yang cikgu sedih, tapi benda tu akhirnya memberikan kebahagiaan pada cikgu. Gitu. Saya share. Saya bagi link. Mana? Sini kot. Saya buat. Kejap dah. Ini kejap duk. Saya tu. Kejap lupa duk menti pula. Kejap. Saya share ya. Mana? Copy link. Okay. Copy link. Kejap. Saya bagi dekat chat. Sebab saya nak tengok. Saya nak share dengan cikgu. Kita nak santai je. Cuba cikgu tekankan dekat situ. Link dia tu. Jangan jadi skema cikgu Rohaya. Jadi skema terus lepas dengar ni. Jangan. Jadi diri cikgu. Tapi fikiran kita tu biasa. Betul cikgu Mas. Ya, tak cukup kredit masa SPL KPM. Ya, lepas tu cikgu dengar banyak-banyak webinar, ada banyak kredit, lebih kredit daripada orang lain. Gembira cikgu kan. Gitu. Berjumpa dengan pentadbir yang tidak menyenangkan. Ia menjadi iktibar untuk saya supaya saya tidak seperti dia. Betul. Kita belajar daripada sikap orang lain cikgu. Ambil pengajaran. Yang baik kita jadikan tauladan. Yang buruk kita jadikan sepadan. Itu peribahasa yang cikgu pun selalu dengar kan. Jadi losing friend. Ya biasa cikgu. Saya pernah hilang kawan, cikgu pernah hilang kawan, kawan-kawan cikgu Aina pun pernah hilang kawan. Betul ke cikgu Aina? Betul. Mesti ada. Semua orang pun pernah hilang kawan cikgu. Sebenarnya benda itu adalah macam rasa, aku hilang kawan. Sebenarnya kawan-kawan kita yang lain pun pernah mengalami benda tu cikgu. Saya nak bacalah. Kan perceraian. Tak apa cikgu. Saya doakan cikgu lepas ni ada berjumpa jodoh yang lebih baik cikgu. Itu adalah orang, ataupun cikgu pun dah berjumpa jodoh yang lebih baik. Kan sweet gitu hari ni. Tapi tak apa. Dah berjumpa jodoh yang baik. InsyaAllah cikgu. Kadang-kadang kita rasa macam sedih. Satu masa mesti kita akan rasa sedih. Tapi jangan biarkan kesedihan itu terlampau. Sakit, betul. Sedih, sakit. Kita sakit. Lepas tu kita baik daripada sakit itu. Jadi kita semakin baik. Kita menghargai diri kita. Kita appreciate diri kita. Sebelum ni kita tak pernah pun appreciate diri kita. Kita tak pernah sayang diri kita pun. Selepas kita sakit baru kita tahu aku kena macam ni. Saya lepas sakit hari tu cikgu, saya tu makan cikgu, baru saya nak diet. Lepas ni saya dah tak diet lagi. Saya makan je supaya perut saya tak kosong. Alasan saya di situ ya. Kadang-kadang macam tak nak sakit perut. Nak respon ada komen daripada dekat dalam chat ni Azhar. Apa dia? Daripada Cikgu Nurul, dia kata terang hati kejap join Zoom ni. Ya. Kan terinsap sekejap kan. Gitu. Ada cikgu jangan sekejap je terang hati ni. Kita doakan lama-lama. Cikgu Nurul jadi Iron Man, ada lampu kat dada dia. Kan gitu kan. Persekitaran yang toksik di tempat lama. Yes, cikgu, persekitaran yang toksik. Biasa mana-mana. Saya dah pernah rasa juga. Ya, pernah merasai. Saya pun pernah merasainya. Jadi mungkin kawan-kawan kita kat sini kan, pun pernah merasai benda tu kan cikgu. Jangan risau cikgu, tapi kita jangan jadi toksik macam dia cikgu. Kita kena jadi lebih baik. Kadang-kadang cikgu, kadang-kadang orang kan bercakap pasal kita. Sebab apa? Sebab kita dah lebih setapak, mungkin bertapak-tapak jauh daripada dia. Sebab tu dia cemburu kat kita. Gitu. Kawan backstab, guna hasil. Alamak, sempat saya nak baca tadi. Kawan backstab. Guna hasil saya tadi. Saya mana tadi ayat dia? Mana ayat dia tu? Saya baru nak baca tadi. Ada kawan makan kawan akhirnya membuatkan saya berhati-hati pilih kawan. Tak sempat nak baca tadi. Betul. Kawan makan kawan tu biasa cikgu. Kadang-kadang cikgu kat sekolah kan sebenarnya kan kalau cikgu tengok kan ada orang tu kan saya sebenarnya sekarang ni saya pun tengah berhadapan
dengan orang yang seperti itu. Tapi saya buat-buat macam saya tak tahu dia punya perangai, cikgu. Saya mengawal emosi saya untuk berurusan dengan dia sebab saya perlu bekerja dengan dia, cikgu. Jadi bagaimana kan diri kita yang mengawal diri kita, walaupun depan kita dia mulut manis, dia bercakap baik-baik dengan kita, tapi belakang kita bukan main, cikgu, dia bercakap dengan kita. Ada pula orang yang menyampai, walaupun ada orang menyampai, kita jangan percaya 100% pada orang yang menyampai itu sebab kita pun tak tahu kesalahan. Jadi apa yang kita kena buat? Kita biarkan dia, yang penting kita kena jaga diri kita. Jangan kita buat pada orang, biar orang buat. Satu ketika nanti akan ada keluar benda yang baik-baik. Maksudnya kebenaran akan terpancul keluar kalau kita tidak buat pada orang. Macam tu je. Saya fikir macam gitu je, cikgu. Dipindahkan ke sekolah lain, rupanya Allah nak letakkan kita di kalangan yang lebih baik dan tingkatkan tahap diri kita. Ya, ini paling best sekali, cikgu. Mungkin pada kan, sebab itulah kita rasa macam kenapa aku yang ditukarkan kan. Kan ada sekarang kan ditukarkan ke sekolah lain kan, dan sampai tempoh kita ditukarkan ke sekolah lain. Kita sedih kenapa banyak-banyak orang aku yang ditukarkan. Tapi sebenarnya orang Allah nak letakkan kita pada tempat yang lebih baik. Mungkin sebelum ni kita tak dapat menunjukkan diri kita. Kita tak dapat kawan-kawan yang baik-baik. Kita tak dapat sahabat-sahabat yang membantu kita, memberi perangsang pada kita. Bila kita pindah sekolah lain, apa yang kita takut? Selalunya kan dekat luar-luar kan, bila kita nak minta permohonan, takutlah tak kat sekolah lain kau lagi banyak kerja kau. Tak kawan-kawan kau ni. Itu yang kita selalu dengar. Jangan, kita kena hilangkan perasaan itu. Cikgu, sekarang sakit susah nak belajar. Alamak, tak sempatlah saya. Dia bergerak-gerak tu yang tak best tu. Kawan-kawan yang rapat di sekolah tiba-tiba tak sembang dengan saya. Suasana jadi awkward. Tapi saya fikir baik-baik. Tak apalah, fokus pada kerja. Ya, cikgu. Kalau cikgu nak selesaikan masalah tu, cikgu boleh mesej dia. Supaya hati cikgu tenang. Cikgu boleh mesej dia, kenapa tak bercakap dengan kita. Memang kita rasa macam, kenapa tak bercakap. Sebelum ni kita bercakap dengan dia. Tapi lepas ni dia tak bercakap dengan kita kan. Cikgu, kalau cikgu nak tenangkan hati cikgu, kalau saya akan mesej dia. Kalau dia reply. Kalau dia tak reply, at least kita dah tenangkan hati kita. Kita rasa aku pun dah mesej, mungkin dia belum bersedia untuk menceritakan kepada kita. So berikan dia masa untuk dia menceritakan. Kalau katakan setahun, 2 tahun dia nak ambil masa, tak apa cikgu. Yang penting, kalau cikgu boleh tegur dia, cikgu tegur. Kalau cikgu rasa cikgu tak boleh tegur, kita buatlah kerja kita. Yang penting kita tidak bercakap dengan dia. Kau tahu dia tu kan dulu bercakap dengan aku, sekarang tak, aku pun tak tahu apa salah aku. Dia ingat dia betul sangat kau. Jangan begitu cikgu ya. Jangan gitu. Kita abaikan, kita biarkan. Saya kawan berarti yang sayang pada saya, alhamdulillah. Ya betul cikgu. Sahabat yang sehati sejiwa dengan kita ni susah nak cari cikgu. Sahabat tak perlu ramai-ramai cikgu. Kalau kita ada seorang, tapi seorang itulah yang memahami kita, pegang baik-baik cikgu. InsyaAllah sahabat tidak akan bercakap belakang cikgu. Kalau depan kita baik, belakang pun baik. Itu adalah sahabat sejati. Ada orang berlakon-lakon macam bersahabat kita. Depan kita bukan main lagi bersahabat, tapi belakang kita tidak bersahabat. Itu biarkanlah cikgu. Dia anaya rakan sekerja, operation buang pundi hempendu, sakit, mengejut, sedih, down, trauma sangat selepas tu. Tapi sebenarnya ada hikmah lebih banyak bergantung penuh padanya. Ya betul cikgu. Sebelum ni kita rasa macam kita, yelah kan, sakit ni memang saya cakap betul-betul cikgu. Kita kalau mengalami sekali kita sakit, kita rasa ya Allah, tak ada orang lain yang boleh bantu aku selain daripada engkau ya Allah. Begitulah. Guru besar pilih kasih dan bulu. Dia cikgu lupa nak. No, cikgu kena bawa aircon. Tidaklah. Saya je gurau je kan. Tak apalah cikgu. Itu memang sikap dia. Biarlah dia. Dia tak pilih kita. Tak apa cikgu. Yang penting Allah pilih kita. Kita pilih macam kita lah. Yang penting kita baik-baik. Kadang-kadang kita tak nampak benda tu kan cikgu. Kita buat kerja dengan baik. Mungkin kita buat kerja dengan ikhlas cikgu. Kita buat dengan baik. Biarkan dia pilih bulu. Kejayaan kita. Apa yang kita buat kat sekolah. Dia tak nampak pada kita. Mungkin kita tak nampak pada kita. Aku dah buat baik-baik. Tak nampak pada aku kan. Tapi mungkin nampak pada keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, isteri kita dapat tempiasnya cikgu. Itu pun alhamdulillah kita dah bersyukur. Ada kawan maka kawan akhirnya membuatkan saya berhati-hati pilih kawan. Itu ramai dah macam gitu kan. Dari tadi kan ramai rupanya kawan-kawan banyak mengalami masalah. Saudara mara pandang rendah bekerja biasa tapi syukur. Tak apa pasal biarkan dia cikgu. Yang penting ada rezeki yang halal. Habis nak jadi apa?
Sekarang kita nak buka apa? Kita nak kerja Mega Holding ke? Kan? Baru orang nak pandang kita. Dia sendiri pun kerja biasa-biasa je tu cikgu sebenarnya. Kan? Sekarang dah dapat kerja dekat KPM. Alhamdulillah. Kan? Lepas ni dia baiklah dia dengan cikgu. Cikgu dah kerja KPM. Kan? Biarkan dia cikgu sebenarnya kan. Bukan sebab cikgu biasa-biasa. Mungkin ada yang istimewa dalam diri cikgu tu. Kan? Tak apa, biarkan dia cikgu. Kalau dia rasa macam dia dah okey, kita pun layan dia dengan baik kan. Janganlah dulu waktu aku kerja biasa-biasa, engkau apa tak pandang aku. Sekarang aku dah kerja KPM, kau pandang-pandang aku dah banyak duit sikit, baik-baik dengan aku ya. Jangan gitu. Kita sendiri pun kena mengawal diri kita. Okey, sudah. Sampai situ banyak dah tu cikgu. Boleh baca-baca. Kita sambung. Sekarang lambat pula kita punya sesi habis kan. Ni sekejap je ni kan sesi ni. Coceh. Okey, dah sampai positivity toxic. Nak dekat-dekat habis dah ni. Positivity toxic. Apa benda? Cikgu pernah dengar tak? Cikgu Aina pernah dengar positivity toxic? Macam pernah tapi susah nak explain. Sebenarnya saya pun tak berapa. Nampak macam positif tapi dia memberi kesan toksik sebenarnya. Ya, nampak macam dia positif tapi dia memberikan kesan. Betul tu. Kita ni cikgu kalau kita dah positif, okey dah bagus dah. Tetapi kita jangan terlampau positif. Maksudnya positif now kau ni kalau orang Melaka, positif now sampai hilang empati pada orang. Maksudnya apa? Bila kawan kita sedih, bila kawan kita menangis, bila kawan kita ada masalah, kita tidak menzahirkan nilai empati pada kawan kita. Kawan kita tengah menangis, kau ni cubalah positif sikit. Kau tengok aku ni positif. Kau ni cubalah positif sikit. Mengada-ngada no kau ni. Tak boleh cikgu macam gitu. Tak boleh. Itu adalah ciri positivity toxic. Positif tapi toxic. Yang positif dah menolak apa-apa mencetuskan emosi negatif. Maksudnya apa cikgu? Kalau cikgu berasa sedih, berasa kecewa, berasa marah, itu adalah perkara biasa walaupun cikgu seorang yang positif. Tak semestinya kita positif, kita tak boleh sedih cikgu. Cikgu nak positif? Tak boleh, aku tak boleh sedih. Aku kena positif. Tak boleh cikgu. Lahirkan kita. Kalau kita nangis, kita sedih, nangis sepuas-puasnya. Kalau cikgu nak nangis, nangis sepuas-puasnya. Kalau cikgu rasa sedih, biasa cikgu kita akan merasa sedih. Tapi bila kita sedih, bila kita menangis, bila rasa kecewa, jangan biarkan kecewa itu berpanjangan. Maksudnya, kita kenalah kembali kepada fitrah kita. Kena berfikir dengan waras. Ini kadang-kadang kita sedih, kita kata, janganlah sedih kau ni. Orang lain lagi teruk daripada engkau. Engkau tu pun kau nak sedih. Itu positivity toxic cikgu. Memang dia positif. Tapi dia tidak ada empati kepada kawan dia. Kawan dia, raihlah kawan kita. Kalau kita tengok kawan dia sedih, dia nak meluar rasa, kita kena menjadi seorang pendengar yang baik. Janganlah memang positif. Memang biarkan dia luahkan perasaan dia. Lepas tu insya-Allah kita cakap, okey lepas ni mungkin kita boleh buat ni macam ni. Sebenarnya dia pun sedih tahu. Tapi dia nak meluar rasa. Contohnya lah cikgu. Tak payahlah nak sedih sangat. Just be positive. Kau kata kau positif. Tu pun kau sedih. Kau kata kau positif. Tu pun kau ni. Kau tu tak boleh nak buat. Kau ni janganlah negatif sangat. Padahal orang tu tengah sedih, tengah kecewa, mungkin menghadapi kematian, dia kecewa ada apa ni. Kita mesti ada perasaan sedih, kecewa tu biasa cikgu. Mestilah, takkanlah kita disebabkan kita nak jadi positif, kita tak boleh rasa sedih. Disebabkan kita nak jadi positif, kita tak boleh rasa kecewa. Kita kena gembira je. Tak boleh lah, nanti jadi kemurungan. Tak boleh, itu antara ciri-ciri kemurungan. Orang yang sedih menindakkan perasaan sedih tu. Itulah salah. Lemah lah kau ni, tu pun kau tak boleh buat. Tak boleh. Kita rasa macam kita macam konon-konon macam positif, tapi kita memberikan positif toksik kepada kawan kita. Kan? Contoh ayat-ayat. Contoh satu cikgu. Elakkan daripada perkataan-perkataan macam tu. Tak payahlah nak bersedih. Kita ada pilihan untuk sentiasa gembira. Kan kawan tu tengah sedih. Kita dah tak payahlah nak sedih now. Kan kita ada pilihan nak gembira. Hidup gembira. Bergembira je. Tak payah sedih. Tak boleh. Sebenarnya kita kena cakap apa? Cuba kita cakap ni. Tu ayat yang kedua. Normal untuk kita bersedih sekali sekada. Kerana itu fitrah manusia. Macam saya cakap tadi lah. Sedih sekali sekala tu fitrah manusia.
Ada masa kita gembira, ada masa kita sedih. Itu normal cikgu. Tak kala kita tak pernah gembira, tak gembira tu memang tak pernah sedih. Mesti kita ada rasa sedih. Jadi janganlah kita ni seorang yang kita dah belajar tadi nak jadi positif ni. Janganlah pula jadi positif yang toksik. Maksudnya macam gitulah. Yang kedua cikgu, jangan menangis. Orang kuat takkan menangis. Macam tu. Macam anak lelaki kita kadang-kadang kan cikgu. Saya pernah baca betul kan. Anak lelaki kita kan. Awak kan lelaki. Jangan dia menangis. Dia menangis nak menunjukkan perasaan dia. Habis dah sekarang ni. Orang lelaki tak boleh menangis dah. Sebenarnya tak boleh macam itu. Memanglah kuat. Biarlah kalau dia sedih. Biarkan dia menangis. Itu biasalah. Janganlah macam berjujur kan teruk now kan. Kalau kita tengok kan, kalau katakan ada orang anak murid kita sendiri pun tak payah tengok suami kita lah kan. Pelik pula tengok suami orang kan. Tengok kita punya anak murid lelaki cikgu. Kalau kita tengok kan dia menangis kan. Cikgu jangan cakap kau ni lelaki, kau tubuh kau menangis sikit pun menangis. Kalau main bola kan kita tengok lelaki, lah main bola tu pun kau nak menangis. Biarkan dia cikgu, dia pun menangis. Biar dia sakit memang dia menangis. Jangan kita kata disebabkan dia lelaki dia tak boleh menangis. Gitu. Tidak mengapa untuk menangis. Ambil tisu ini dan menangis. Ni ayat ni macam skema sangat kan cikgu. Kita tak adalah cakap macam tu. Tidak mengapa untuk menangis. Ambil tisu ini dan menangislah sepuas-puasnya supaya lebih lega. Tak adalah kita cakap dengan kawan kita macam tu. Kita cakap macam mana? Dah tak apalah nangis apa-apa. Ni ambil tisu ni. Alap. Kita cakap macam gitu kan. Next. Contoh yang ketiga. Dalam keadaan negatif pun kita ada pilihan untuk sentiasa positif. Dah negatif semua, tiba-tiba ada pilihan untuk positif. Macam mana tu? Jangan elakkan. Maksudnya kita, walaupun kita rasa kita ada emosi negatif, kadang-kadang kan kita positif, tapi kadang kita pun ada terfikir negatif. Mesti ada. Tapi kita kena twist. Kita kena fikirkan, tak boleh aku tak boleh fikir macam ni. Begitulah. Kita tak boleh menafikan perasaan kita. Biasalah tu cikgu mesti ada dugaan anasir-anasir luar yang akan merosakkan pemikiran kita ni. Tapi disebabkan kita dah praktis tadi untuk jadi positif, raikan negatif tu tapi buang jauh-jauh. Terfikir tu biasa tapi elakkan, jauhkan, buang dan kembali positif. Begitulah cikgu. Ciri-ciri orang yang positif, ciri-ciri orang yang mengalami positif toksik. Jangan kita mengalami positif is positif. Yakinkan diri cikgu, semangatkan diri cikgu, yakin bahawa semua orang pun menghadapi dugaan, semua orang pun menghadapi cabaran di dalam dunia. Jangan kita rasa. Yang penting cikgu, satu je benda cikgu kena ingat. Saya sendiri, saya pun nak kongsi dengan cikgu. Cikgu, apa yang kita boleh cakap, kena cakap kat sini. Aku tak boleh kawal orang, tanggapan orang pada aku, sekeliling aku, apa inersia aku, tak boleh, kita tak boleh kawal. Contoh kita PDPR dulu-dulu lah kan. Kita rasa macam anak murid kita ni tu tak boleh, ini tak boleh, komen telefon boleh, pun tak boleh. Kita pun tak tahu apa yang berlaku diri kita. Tapi yang kita boleh kawal adalah pemikiran kita. Sikap kita pada orang kita boleh kawal. So itu yang kita kawal. Jangan cuba kawal benda yang kita tak boleh kawal. Maksudnya orang yang kat luar ni, pemikiran dia, perception dia pada kita, sikap dia, apa masalah di luar ni, ruang lingkup kita ni, kita tak boleh kawal cikgu. Jangan cuba kawal. Tak payah kawal. Tapi yang kita cuba kawal sedaya upaya kita adalah sikap kita kepada orang, bagaimana kita menghadapi tanggapan orang pada kita, bagaimana kita bercakap dengan orang, bagaimana kita berfikir dengan orang, itu yang kita boleh kawal supaya kita jadi lebih baik daripada hari semalam dan seterusnya. Okey. So, dah sampai di akhir. Sekejap je kan cikgu kita cakap-cakap. Sebenarnya saya rasa sekejap. Cikgu tak tahu rasa sekejap ke lama, tak tahulah ya. So kita akan ekspresikan diri cikgu. Last. Ni last ni saya suruh cikgu tulis. Lepas ni dah tak tulis lagi dah. Jangan risau. Ini apa perasaan cikgu hari ni lepas cikgu mengikuti perkongsian santai kita hari ni. Saya akan bagi cikgu link. Positive reflection link. Kita guna yang senang lah kan. Apa yang cikgu, banyak chat ni kan. Link. Gitu link. Cikgu type kat situ. Saya presentkan. Kita boleh tengok kawan-kawan kita punya reflection. Rumusan kan refleksi. Macam mana kita buat ni. Okey.
Okey. Apa perasaan cikgu lepas cikgu mengikuti program hari ini? Lebih tenang, positif. Cikgu kat chat pun cikgu boleh tulis. Kalau cikgu tak ada tulis, saya tahu kita tak boleh kawal apa orang fikir pasal kita, tapi saya kadang-kadang rasa sedih. Sekejap, saya rasa sesi ini buat saya rasa ramai je orang yang rasa macam ni. Ya betul, sebenarnya ramai orang rasa macam kita rasa. Sebelum ni kita rasa macam kita je mengalami benda tu. Kita je yang orang buat kat kita. Sebenarnya kan cikgu, saya dulu pun rasa macam tu. So normal je cikgu rasa macam gitu. Sebenarnya kan, saya pun pernah rasa macam tu cikgu, sedih. Tapi sekarang saya rasa macam alhamdulillah, tak apalah apa saja orang buat, tak apa. Yang penting aku boleh mengawal, kita buat diri kita jadi lebih baik, kita baik dengan orang, benda tu akan datang cikgu. Sekarang cikgu, walaupun saya hilang kawan, macam kawan macam gagap pula tiba-tiba kan, walaupun saya hilang kawan beberapa orang cikgu, tapi saya tu dah saya cakap cikgu, saya datang dengan ramai orang dengan sikap yang saya berubah. Saya berubah daripada yang lebih baik. Bukan kata dulu kita jahat cikgu, dulu mungkin kita rendah diri, kita rasa macam sedih, kita rasa kecewa sebab orang buat kita kan. Tapi sekarang bila kita lebih positif, lebih boleh mengawal diri kita kan cikgu, kita akan rasa lebih tenang. Kita akan rasa tenang tu yang penting cikgu. Lebih tenang, lebih yakin. Semoga terus positif. Saya rasa terus positif. Positive thinking, yes. Memberi thank you so much. Sebenarnya kat sini tak nampak nama. Tak apalah, saya tak nampak nama. Saya baca je ya. Baru tahu negative action boleh dipositifkan. Ya, negative action boleh dipositifkan. Kita kena fikir. Best tajuk ni santai dan berlapang dada. Penat lelah itu rasa relief. Betul. Memang kita rasa. Sebenarnya kalau kita tengok, sebab tu saya bagi tadi tajuk yang tadi, sedih tapi gembira. Sebenarnya saya nak tunjukkan bahawa sebenarnya bukan kita seorang je mengalami benda tu. Mungkin kita pun pernah rasa apa yang kawan-kawan kita pernah rasa. Saya kan setiap kali saya bersiaran, mesti ada orang yang akan conteng saya punya slide tau. Saya kelakar saya. Cuba jadi positif. Rasa seronok, yakin pada diri dan percaya bahawa atas langit ada langit lagi sekuat seseorang. Bahawa atas langit ada langit lagi. Atas langit ada langit lagi. Sekuat seseorang kuat, ada lagi yang lebih kuat. Ya, betul. Betul sangat-sangat. Tenang, rata bermotivasi. Ya, semoga apa yang saya katakan ni sebenarnya saya share apa perasaan saya daripada pembacaan saya, daripada cikgu-cikgu juga sebenarnya. Saya baca daripada kenyataan cikgu-cikgu. Sebenarnya impak ataupun respon daripada cikgu-cikgu tu sebenarnya kan berikan positif kepada kawan-kawan kita sebenarnya. Cikgu pun membantu saya pada hari ni. Cikgu, kawan-kawan respon cikgu-cikgu dapat membantu kawan-kawan kita. Tenang dan sabar atas segala dugaan dan jugaan. Ya, kita kena tenang. Kita kena sabar cikgu. InsyaAllah kesabaran cikgu akan dibalas. Kalau tak dibalas kat sini, akan dibalas di sana kelak. Rasa lega dan tahu apa nak buat jika rasa sedih. Ya, rasa sedih cikgu, tak apa. Cikgu boleh nangis. Cikgu boleh rasa kecewa. Tapi lepas tu kita duduk tenang. Lepas tu kita fikir apa kita nak buat. Pemikiran yang rasional itulah yang mampu mengawal dan mengubah diri kita menjadi lebih baik. Lebih berjaya cikgu. Anak murid-murid kita pun dapat tempiasnya. Ahli keluarga kita dapat tempiasnya. Orang di sekeliling kita akan dapat tempiasnya dengan sikap kita yang semakin rasional tu. Mendapat satu setika positif. Alhamdulillah cikgu, lebih bersyukur. Alhamdulillah bagus cikgu. Sebenarnya saya ni kan, saya kalau cikgu rasa macam semakin baik dengan perkongsian ni, ini yang saya nak sebenarnya. Walaupun sekejap je perkongsian kita ni, tapi at least kita dapat memberikan motivasi pada kawan-kawan kita, rasa positif. Memang ada yang negatif, kadang kita fikir dia je yang the best, orang lain sebut tak kena, tak apalah, kita buat je kerja kita, yang penting ikhlas dan positif. Ya, sebabnya kita rasa dia je yang bagus, sebenarnya orang nampak dia je, padahal aku pun bagus juga, orang tak nampak aku pun. Tak apa cikgu, insyaAllah masa cikgu belum sampai lagi. Masa sekarang ni masa dia berada di puncak, kita merasa di bawah. Nanti insya-Allah ada rezeki kita ada di puncak, akan ada masa dia pula duduk di bawah. So kita kena fikir macam itu. Tenang hati kita kan. Terbaik, rasa semangat nak jadi kawan-kawan yang berjaya. Yes, jom kita jadi orang yang berjaya dengan pemikiran kita. So dekat situ saya rasa kat situ dah pukul ni saya tak tahulah dekat chat ni saya tengok jap. Tak terasa jam-jam kan, 2 jam kan. Aku
saya pun rasa sekejap je. Saya suka kalau buat sharing-sharing macam ni tau. Cikgu-cikgu ni semua bagi sharing-sharing, bagi kata-kata semangat. Betul-betul sehari nanti mereka juga akan rasa seperti kita. Betul, mereka akan rasa seperti kita. Mungkin kita rasa dulu daripada dia. Dia tengah rasa gembira, kita tengah rasa sedih. Nanti waktu kita gembira, dia pula sedih. Allah kan maha adil. So cikgu jangan sedih. Waktu sekarang memang cikgu rasa sedih. Nanti cikgu akan rasa gembira. Terima kasih Cikgu Azhar. Sama-sama Cikgu Suzila. Semoga kita sentiasa semuanya positif. Saya doakan semuanya positif. Tapi jangan jadi positif toksik tau. Jadi positif yang baik-baik saja. Cakap baik-baik, fikir baik-baik. Begitulah. Terima kasih semua topik yang biasa. Baca dululah komen-komen ni kan. Seronok tengok komen-komen cikgu ni. Tegas tapi cikgu kelakar. Itulah ramai orang cakap saya kelakar. Itulah. Tapi sekarang lah dah tua-tua ni lah baru nak kelakar. Dulu saya zaman muda saya garang. Cikgu disiplin kan. Sekarang baru rasa nak kelakar gitu kan. Cikgu pun bagus. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Mas. Cikgu saya, Mas tu tengah berkhusus tempat sharing. Kawan-kawan saya, Cikgu Mimi, sharing Cikgu Azhar, best as all. Yelah tu Cikgu Mimi tu. Support saya. Tengok kawan-kawan saya semua positif. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya. Terima kasih kepada rakan-rakan saya yang sentiasa bagi positif. Inilah kawan-kawan saya sebenarnya. Ramai kat dalam ni sebenarnya. Ramai kat hari ni berapa orang ni? 200 lebih sebenarnya. Ramai sebenarnya. Saya tahu kawan-kawan saya ada ramai kat situ. Beri peluang pada saya. Support saya. Terima kasih. Dan cikgu-cikgu yang join petang ni. Saya tahu cikgu memang baik. Cikgu Azhar mengajar di mana yang Melaka ni? Saya mengajar di SMK Seri Mahkota Umbai Merlimau Melaka. Sekolah harian biasa cikgu, depannya ada pantai Siring. Cikgu anak-anak nelayan situ. Kalau cikgu nak pergi ikan bakar, ambil datang kat sekolah saya. Cikgu Haslina, ya, tu saya punya sekolah lah tu. Mana link kehadiran? Ya. Admin dah ada ke link kehadiran? Itu admin dah share link kehadiran cikgu. Cikgu boleh isi form dekat chat tu. Lepas tu cikgu boleh dapat CJ. Boleh cari Cikgu Azhar kat Umbai ni makan ikan bakar. Boleh je Cikgu Bibi, jom kita makan ikan bakar. Sebenarnya orang-orang dekat sini pun tak makan sangat ikan bakar. Semua buat ikan bakar kat rumah je kan. Kita kat sini ikan bakar ikan semua fresh-fresh kan. Jadi orang luar yang ramai datang ke Umbai ni. Tapi boleh je kalau nak datang. Nak belanja saya. Nak belanja saya, boleh je datang. Cikgu, okey, isi form cikgu. Nanti cikgu isi, pastikan cikgu masukkan alamat email. Cikgu, nanti email yang cikgu masukkan tu akan dapat cikgu punya sijil dekat situ. Cikgu masuk email betul-betul tau. Bestnya sekolah cikgu. Sekolah saya. Sekolah saya dekatlah dengan, memanglah kalau dapat ikan fresh tu senang sebab nelayan. Dekat anak murid saya cikgu, dia orang tak makan ikan, dia tak suka makan ikan, sotong, udang. Kita suka makan ikan, sotong, udang kan. Udang, ketam, kita semua suka. Anak murid saya suka makan ayam. Sebab dia dah jelak dah dengan udang, sotong, ikan tu semua. Dia dah jelak dah. Dia dah tak suka dah makan. Dia suka makan ayam. Nasi ayam kalau belanja suka nau-nau. Kalau ya McD ayam tu suka. Dia kata terima kasih cikgu belanja saya ayam goreng. Suka. Dia jarang-jarang dapat makan ayam tu. Sebab apa? Mak ayah dia kan senang nak dapat ikan sotong tu pergi laut. Mana dia nak dapat? Kawan Cikgu Zaimah, Cikgu Sarwati lah. Ya, Cikgu Azhar ni. Ya, saya lah tu Cikgu Zaimah, Cikgu Koperasi. Cikgu Sarwati, JKMP Sains. Cikgu Haslina. Ya, itulah kawan-kawan saya tu. Kan dekat sekolah. Itulah sekolah saya. Terima kasih cikgu-cikgu. Boleh je. Cikgu isi, jangan lupa isi form. Okey, jom kita bergambar. Cikgu Aina boleh? Cikgu Aina macam Cikgu Aina? Ya, ada. Jom. Kita bergambar. Ni adalah sesi paling penting. Sesi paling penting. Saya nanti saya duduk lepas sesi kan. Cikgu Aina ambilkan gambar boleh? Boleh. Saya dah stop sharing belum? Okey. Maafkan saya cikgu. Kadang-kadang gementar itu keluar. Okey, jom cikgu. Okey. Get ready. Boleh cikgu? Open kamera.
Okey, open minggu kamera dulu. depan sebelum kita habiskan sementara kita tunggu kawan-kawan kita buka kamera kan. Setting-setting tudung, setting-setting baju bagi cantik kan, positif. Okey, stay positif semua. Kita minggu depan kita ada dengan Cikgu Nur Farhana Ramli. Ni beliau memang sangat-sangat banyak pengalaman dia. Nanti kita akan bersama-sama dengan Cikgu Farhana. Cikgu Nur Farhana Pawante. Ada dua Farhana. Okey. Membina gambar rajah dengan PowerPoint. Ni seronok ni. Kita akan belajar lukis-lukis kartun guna PowerPoint je cikgu. Okey, jom kita get ready. Bergambar ya. Okay. Ready cikgu? Baru nampak gambar cikgu-cikgu. Cantik kan tudung. Sematkan Nisa, janggut gitu. Cikgu, Siolin dengar mana tu ada tali tabis. Tali tabis, comel dengan kawannya. Okey. Ni minat tali tabis ni. Okey. Jom, dah get ready. Kita ada 4 slide. So, jangan chat lagi buat masa ni. Kita stop chat. Sebab nanti terhalang pula muka kawan-kawan yang kat bawah tu. Sedih pula. Sedih kena nangis. Okey. Jom. 1, 2, 3. Senyum. Okey, lagi sekali. Kita ambil 2 kali setiap slide. 1, 2, 3. Okey. Next slide. 1, 2, 3. Cikgu Vani, senyum Cikgu Vani, senyum. Senyum. Cikgu Vani, tengok je tu senyum. Senyum semua. Okey. Slide yang terakhir. Tak tahu cikgu dekat slide mana. 3. Sebab kita tak nampak kan slide kan. Tu rahsia cikgu tak tahu slide cikgu kat mana. Okey. Kita jumpa lagi minggu depan. Stay tune. Pukul 2.45 kita dah mula. Okey. Bersama rancangan kita program Connecting Dots Learning. Gitu macam TV kan. Live ni. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih semua kawan. Terima kasih Cikgu. Terima kasih. Thank you Cikgu Aina. Terima kasih Aina. Terima kasih Cikgu Azam. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.